kami. Baik. Terima kasih banyak. Anti boleh saya mula sekarang ya? Silakan Ustaz. Okey. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha bihaqqi dzatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Anti Raja yang saya muliakan, sahabat saya Raja Azmi, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu di dalam platform RH Qiraat Center untuk membincangkan satu tajuk yang telah saya berikan sebelum ini, iaitu tajuk kita berkenaan 4 doa terbaik yang diamalkan oleh Rasulullah SAW ketika di dalam solat. Dan saya sebenarnya amat berbesar hati dapat berkongsi rasa dan juga berkongsi pengetahuan dengan tuan-tuan dan puan-puan melalui platform RH Qiraat Center ini, kerana apa yang saya ketahui, pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta yang sering mengikuti RH Qiraat Center ini merupakan mereka yang memang ahlul Quran, yang kita sebut dalam hadis itu sebagai ahlullah, ya, ahlullah wa khassatuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlain yaumal inna lillahi ahlain. Kemudiannya para sahabat bertanya, manhum? Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Apa maksud hadis tersebut? Hadis tersebut membawa maksud sesungguhnya di kalangan manusia ini ada di kalangan mereka yang Allah SWT upgrade sebagai kaum kerabatnya, ataupun kita dalam bahasa kita sekarang ni kroni. Ya, siapa nak jadi kroni Allah? Kata Rasulullah SAW, boleh nak jadi kroni Allah. Siapa kroni Allah tu? Ahlullah, dalam bahasa hadisnya ahlullah, tapi saya guna perkataan mudah, kita panggil sebagai kroni, kaum kerabat. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang kaum kerabat, keluarga ni, apa yang kita faham ialah macam ni. Kalau keluarga ni, selalunya orang yang paling kita sayang adalah keluarga. Orang yang kita akan protect terlebih dahulu sebelum kita protect orang lain ialah our beloved family. So kita kena faham macam tu hadis tersebut. Dan sekarang ni Allah SWT, Rasul SAW menawarkan satu offer, siapa yang nak menjadi keluarga Allah SWT? Siapa yang nak menjadi keluarga Allah SWT, di mana mungkin pada hari kiamat nanti kalaulah susah, Allah SWT akan protect kita dahulu. Itulah maksudnya. Kalau nak masuk ke dalam syurga itu, Allah SWT akan bagi kita jalan dia dahulu. So sambung hadis tersebut ialah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Orang yang menjadi keluarganya Allah SWT ialah mereka yang menjadi ahli keluarga Al-Quran. Ahlul Quran, mereka yang setiap hari berdamping rapat dengan Al-Quran. Mereka di dalam yang di mana di dalam hidupnya mereka cuba dedikasikan kehidupan untuk melakukan sesuatu, bersahabat, menguatkan persahabatan dengan Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita berharap apabila kita bersama di dalam family RH Qiraat Center, di mana kita tahu antara tujuan utama RH Qiraat Center ini ialah untuk bersama-sama menguatkan lagi persahabatan kita dengan Al-Quran melalui perbincangan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, seperti ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu tadabbur, dan juga ilmu-ilmu lain. Kita harap ya, label ahlullah itu Allah SWT sudi kurniakan kepada kita. Nak kata confirm tu tak, tuan-tuan dan puan-puan? Even orang yang menghafal Al-Quran pun belum tentu
confirm menjadi ahlullah itu. Belum tentu tuan-tuan dan puan-puan. Kata ulama kita ini di dalam melakukan amal ibadat mesti setting hatinya sentiasa berada di antara dua neraca. Ya, raghaba wa rahaba. Apa maksud raghaba wa rahaba? Kan ada ayat Al-Quran wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka sentiasa berharap kepada Allah SWT dalam keadaan takut dan juga harap. Ya, takut dan juga harap ni bagus tuan-tuan dan puan. Dia tak, kalau kita meletakkan perasaan hati itu pada tahap berharap saja, nanti orang kata overconfident. Overconfident ni bahaya, betul tak? Kan? Satu lagi, kita meletakkan diri dalam keadaan takut. Takut itu maksudnya bila kita ada perasaan takut, kita always challenge ourselves supaya kita menjadi lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Itu kata ulama lah. Perasaan takut dan juga harap ini sangat penting sebenarnya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kepada tema perbincangan kita pada malam ini. Saya share skrin ya sekejap. Iaitu okey, nampak ya dia punya skrin ya? Nampak Ustaz, nampak. Nampak Ustaz. 4 doa terbaik amalan Rasulullah SAW ketika solat. Baik. Saya nak share dahulu tentang mengapa saya terpanggil untuk share tajuk ini dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Ya. Tajuk ini sebenarnya bercerita tentang doa tuan-tuan dan puan. So main fokus kita malam ni ialah doa. Baik, ni saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan ni, cerita pengalaman peribadi saya lah. Rasanya agak malu juga nak cerita ni, tapi saya cerita juga. Cerita tentang amal ibadah ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan dan puan-puan, selalunya yang kita jaga, yang kita ambil perhatian, ambil berat ialah antaranya ialah solat kita, ya. Kita jaga betul-betul rukunnya, kefahamannya, dan kita jaga waktunya, kita jaga kesempurnaannya dan sebagainya. Kemudiannya yang selalu kita ambil berat ialah ibadah yang melibatkan bacaan Al-Quran. Sebab tu ramai orang belajar mengaji, belajar tajwid, belajar qiraat, belajar kefahaman dan sebagainya. Kemudiannya kalau kita melakukan amal ibadah lain, contohnya puasa pun kita ambil berat juga, ya, macam mana tata cara dia, rukun dan sebagainya. Ada satu perkara yang kadang-kadang kita bukan tak ambil berat, tapi kita tak pentingkan sangat seperti ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi, iaitu doa. Ya, iaitu doa. Dan dalam kehidupan peribadi saya ni tuan-tuan dan puan-puan, doa ni kita bukan maksudnya tak berdoa, kita doa, ya, kita berdoa. Cumanya doa ni kita ni dah biasa letak sebagai itu last result lah, kita panggil dalam kehidupan kita, ya. Kita dah dibiasakan bila ada masalah dalam kehidupan, ada ujian, ada isu, kita dah dibiasakan dengan pemikiran kita cuba sendiri dahulu. Kita cuba sendiri dahulu, try, bila dah tak dapat, kemudian baru kita berdoa. Doa ni selalunya last result, ya. Sama macam waktu kita sekolah menengah dahulu kan, belajar buat latih tubi ni untuk SPM lah. Kemudiannya bila sampai nak dekat hujung-hujung tu, barulah kita nak baca Yasin, ya, kita nak buat solat hajat dan sebagainya. Itu dah biasa kita lakukan, ya, dah biasa kita lakukan. Kita melihat doa ini sebagai last effort. Kalau yang lain semua tak jadi, baru kita masuk berdoa. Mengapa pemikiran kita, the way we think and the way we act, ya, dalam menghadapi setiap situasi kehidupan kita begitu. Maksudnya kita try dahulu, tak dapat, lepas tu baru berdoa. Sebabnya mungkin kita dah biasa, tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dah biasa dalam keadaan kita ni meletakkan kemampuan diri dahulu. Waktu muda-muda dulu memanglah macam tu, betul tak? Isu-isu yang kita hadapi semuanya kita tahu within control, kita panggil. Contoh nak pandai, nak score SPM, kita buat latih tubi, belajar, put extra effort, kemudian kita akan dapat result. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, makin kita memanjat usia, ya, makin kita berumur, ya, kita dapati ujian-ujian yang Allah SWT datangkan kepada kita, ada banyak ujian di mana beyond our control.
beyond our control. Maksudnya macam ni, kita ni kalau ada kemampuan macam mana terror sekalipun, ada kepintaran macam mana pandai sekalipun, even kalau kita ni ada harta, ada duit cukup banyak macam mana sekalipun, atau kita ni ada pengaruh begitu hebat mana apa sekalipun, ada ujian-ujian yang Allah SWT datangkan kepada kita, di mana semua perkara tersebut kita tak mampu nak settlekan. Kita tak mampu nak settlekan. Ini beyond our control, tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa anda semua faham apa yang saya maksudkan ni. Kadang-kadang kita ada diberikan ujian dalam bentuk perhubungan. Dalam bentuk hubungan. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dah bagus dah ni, tapi dikurniakan anak yang tak dengar kata. Ini sebagai contoh, ada orang yang kena ujian tersebut. Ada dikurniakan anak yang degil, tak dengar kata dan sebagainya. Ada menghadapi masalah perhubungan, tuan-tuan dan puan-puan. Pun ada juga hubungan suami isteri, bercerai dan sebagainya. Kita tak boleh nak kontrol. Dan waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak menangis. Ada juga kita dalam kehidupan ni kita diberikan ujian apa lagi ujian orang fitnah kita sebagai contoh. Terror macam mana kita sekalipun ada ujian yang orang datangkan kepada kita, kita tak boleh nak kontrol, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada waktu tersebut baru kita tahu kemampuan kita ini terbatas, dan ketika itu kita perlahan-lahan angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala yang leraikan segala kesusutan, kelemahan diri kita tersebut. Dan waktu kita berdoa, ni baru kita masuk doa. Waktu kita berdoa, tuan-tuan dan puan, kita doa sungguh-sungguh. Kita doa kadang-kadang nangis-nangis, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan. Tapi ada di antara doa kita tu, kita kata bukan tak makbul, tapi kita nampak macam KIV. Dia masuk dalam file KIV. File KIV. Doa-doa tapi tak makbul. Doa-doa tak dapat jawapan. Ini contoh nak bagi mudahlah. Kita terkena penyakit kronik, kita doa, ya Allah bagikan kesembuhan kepada saya. Tapi makin lama, makin kita tengok penyakit makin lama makin teruk. Kita ada anak yang mungkin ada problem sikit, kita doa macam-macam, kita usaha macam-macam, tapi kita tengok anak tu masih lagi silaturahim dengan kita tak berapa baik. Dan ada juga di antara problem kita yang memang kita tak boleh nak kontrol. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, isu yang melibatkan future. Contoh, tuan-tuan dan puan ada fikir ke tidak, kalau kita meninggal lah besok, agaknya macam mana kita ni dalam kubur, kehidupan kita dalam kubur, kita boleh yakin ke kehidupan kita nanti dalam kubur tu selamat? Perkara ni menakutkan, tuan-tuan dan puan. Saya tiap-tiap malam saya fikir benda tu. Kalau saya mati besok, selamat ke tidak saya dalam kubur? Adakah segala amal soleh yang telah saya buat itu cukup untuk menampung kalau ada apa-apa kekurangan waktu saya berada di alam sana? Dan pada waktu tu tersebut, pada waktu itu, tuan-tuan dan puan, saya rasa takut sangat. Sebab saya tahu amal soleh saya tak banyak. Amal yang ada tu pun mungkin ada banyak cacat cela. Maksud saya cacat cela, contoh kita semayang. Semayang kita mungkin tak tinggal, tapi ada banyak cacat cela. Semayangnya laju, hatinya tak khusyuk, mungkin tajwidnya tak betul. Maknanya amal soleh kita tu pun yang dah dibuat tu pun ada banyak kelompongan, ada banyak lompong. Dan mungkin pada stesen yang terakhir nanti kita tak lepas, iaitu Allah SWT akan tanya, ni ikhlas ke tidak untuk lillahi ta'ala. Dan saya takut, tuan-tuan dan puan-puan. Takut kerana pada kehidupan kita di zaman future tersebut, iaitu alam kubur dan pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang kita kejar dekat dunia ni tak akan bermanfaat kecuali apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Biqalbin salim maknanya hanya orang yang hatinya sejahtera, hatinya yang ikhlas dengan Allah SWT saja segala amal solehnya akan diterima, yang akan dapat membantunya pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bertitik tolak daripada kerisauan tersebut. Kerisauan apa? Kerisauan maksudnya saya berdoa tapi doa saya banyak yang tak dapat menjawab, masih lagi KIV. Saya cuba mencari, saya cuba belajar, ilmu-ilmu untuk membuatkan doa saya ini lebih mudah didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuba mencari booster doa. Saya cuba belajar protokol terbaik yang perlu kita lakukan untuk berdoa. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu ada problem, minta dengan aku, nanti aku akan bagi jawapan yang terbaik.
kata Allah Subhanahu Wa Taala. Even dalam semayang pun kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dah yakin bahawa Engkaulah ya Allah kami sanggup jadi hamba, Engkaulah ya Allah kami akan minta tolong kalau kami ada problem. Dan kemudiannya kita terus minta kepada Allah SWT doa yang terbaik ketika solat, iaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong lorongkan kehidupan saya ini sentiasa berada di dalam jalan hidayah-Mu, iaitu siratal mustaqim. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sambung balik cerita seperti yang saya katakan tadi, saya mencari booster doa. Saya belajar balik protokol-protokol terbaik supaya bila saya angkat tangan, doa saya itu chances, itu perkataan dia ya, chances untuk Allah SWT dengar dan Allah SWT layan dengan layanan yang positif. Ya, nak kata confirm makbul tak tuan-tuan dan puan-puan, sebab Allah SWT saja yang berhak menentukan doa mana yang dia nak makbul, doa mana yang dia tak makbulkan. Tapi bila kita belajar mengkaji tentang bagaimana nasihat Rasulullah SAW dalam menyatakan tentang macam mana nak dapatkan doa yang makbul, sebenarnya dia ada ilmu dia tuan-tuan dan puan-puan. Makna yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang berhadir pada malam ini ialah begini. Doa ini tuan-tuan dan puan-puan, dia sebenarnya sama macam solat kita. Solat, kalau kita nakkan solat yang sah, solat yang mudah diterima Allah, dia kena ikut rukun dia. Kan solat ada 13 rukun, betul tak tuan-tuan puan? Yang ni kita dah belajar lah. Ya, ikut jaga rukun dia, jaga segala tamakninah, bacaannya dan sebagainya, insya-Allah solat kita tu lebih mudah diterima Allah SWT. Maknanya dia ada protokol, itu perkataan dia. Sama juga macam bacaan Al-Quran. Al-Quran tu bahasa Arab. Ya, dia bahasa Arab. Tapi cara nak baca Al-Quran, dia tak boleh nak baca macam buku Arab, bahasa Arab yang lain. Sebab Al-Quran ni dia ada protokol. Dia ada panjang, dia ada pendek, dia ada dengung. Semua ni kena ikut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. In order kita nak dapat pahala yang dijanjikan di dalam ketika membaca Al-Quran. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, semua ini kita panggil sebagai ilmu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Kalau kita nak bercakap, dan kalau kita nak Allah SWT bercakap dengan kita, caranya ialah kita baca Al-Quran, kita mengaji. Itu cara dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab bila baca Al-Quran, kita mengaji itu maknanya kita sedang dengar Allah bersembang dengan kita. Kerana Al-Quran itu kalamullah. Sebab itu dulu Tok Guru saya ada bagi tahu, siapa yang Allah SWT buka hati dia untuk rajin mengaji, macam tuan-tuan dan puan-puan lah dalam RH Qiraat Center ni rajin mengaji, rajin belajar ilmu ngaji. Maknanya apa? Maknanya dia sangat bertuah. Sebab Allah SWT dah pilih antara bilion manusia yang hidup sekarang ni, Allah pilih dia. Aku nak boraklah dengan kau Ashraf. Aku nak boraklah dengan kamu Azmi. Ya, aku nak sembang dengan kamu. So macam mana Allah SWT nak sembang dengan kita? Kita bukan Nabi Musa, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Musa terror, wa kallamallahu Musa taklima. Allah SWT boleh bercakap-cakap dengan Nabi Musa di Sinai. Kita tahu, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Cara dia jangan kita tanya macam mana kan? Kita bukan Nabi Musa. Kita pun bukan Rasulullah SAW. Rasul tu orang yang paling Allah sayang. Punya sayang Allah SWT terhadap Rasulullah SAW. Cara Allah SWT nak berbual dengan Rasulullah SAW tu, dia ada satu waktu namanya Isra' Mi'raj. Allah SWT jemput Rasulullah, "Meh, datang kat tempat aku." Pergi dekat Sidratul Muntaha tu. Itu dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Kita sekarang ni umat Muhammad takkan tak ada peluang nak bercakap-cakap dengan Allah SWT. Ada peluangnya. Kita tahu Allah SWT ada kata-kata, ada firman-Nya. Caranya ialah kita dengar, kita memperbanyakkan mengaji. Ya, itu nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak banyak mendengar, bercakap, berbual dengan Allah, mendengar Allah SWT berbual dengan kita, caranya ialah dengan memperbanyakkan mengaji. Yang keduanya ialah kalau kita nak bercakap pula dengan Allah SWT. Bercakap dengan Allah SWT. Ada 2 cara. Tadi yang pertama mengaji itu Allah SWT cakap dengan kita. Ya, Allah SWT cakap dengan kita. Sekarang ni kita pula nak bercakap dengan Allah SWT. Macam mana caranya? Ada 2 cara. Yang pertamanya ialah solat. Solat ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang bercakap dengan Allah SWT. Kita jumpa dia. Ya, itu yang pertama. Tapi yang tu dia bersifat formal. Ya, solat bersifat formal tuan-tuan dan puan. Maksud formal macam mana? Dia ada tata caranya. Nak cakap apa tu pun Rasul dah guide.
That's why bila kita angkat takbir kan dah tahu bacaan-bacaan khas yang perlu kita baca ketika solat. Mula baca doa iftitah, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah, bila rukuk ada bacaan, ada zikir, bila angkat bila iktidal pun ada zikir. Kita tak boleh nak main letak zikir ataupun percakapan zikir sembrono, tak boleh. Dia lebih bersifat formal kita panggil. Ada satu lagi cara kalau nak bercakap dengan Allah SWT, di mana cara dia semi formal. Dia bukan langsung tak formal tapi semi formal. Maknanya dia ada protokol, dia ada adab, dia ada peraturan, tapi dalam masa yang sama kita boleh cakap apa saja yang kita nak cakap. Nama ibadah dia ialah berdoa. Dan kita sekarang berada dalam topik berdoa ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Baik. Itu yang pertama. Kenapa saya fokus tentang berdoa, tuan-tuan dan puan-puan ya. Doa ni power, dia boleh ubah takdir kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dia boleh ubah takdir kita. Daripada perkara yang tak boleh, Allah SWT kata boleh diubah melalui doa. Dan sekarang ni saya masuk kepada bahagian macam mana nak dapatkan doa yang lebih mudah dimustajabkan Allah SWT. Dan bila saya kaji, tuan-tuan dan puan-puan, rupanya Rasul SAW ada share banyak tips. Banyak tips. Doa-doa yang mudah dimustajabkan Allah SWT sebenarnya kalau ikut tips-tips ataupun protokol-protokol tertentu yang Rasul dah bagi tahu, insya-Allah doa kita itu lebih mudah melayang ke langit. Kita panggil bahasa macam itulah, lebih mudah diistijabahkan. Mendapat jawapan lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan Rasul SAW kata doa ini ada booster-booster dia. Saya guna bahasa mudah ya tuan-tuan, booster-booster dia. Maknanya macam ni, ada waktu-waktu tertentu yang kalau kita doa kita lebih kuat nak mustajab. Itu maksudnya. Dia ada waktu, dia ada tempat, dia ada manusia. Dia ada waktu, dia ada tempat, dia ada manusia, dan dia juga ada ibadah-ibadah khas. Kalau kita buat, tuan-tuan dan puan-puan, kita adunkan semua ni, dan dia juga ada bacaan-bacaan khas yang tertentu. Kalau kita blend everything ni, tuan-tuan dan puan-puan, waktu kita berdoa, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, doa kita itu ada weight. Ini bahasa orang Bukit Jelutong lah ya. Ada weight yang lebih berat untuk menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Saya dah just nak cerita sikit sebagai contoh tentang waktu berdoa. Ada waktu berdoa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita doa kita tu mudah mustajab. Contoh sepertiga malam. Waktu Qiyamul Lail, memang ada hadis mengatakan Allah SWT sendiri yang turun ke langit dunia nak tengok siapa yang berdoa, Tuhan bagi offer. Siapa berdoa time ni memang aku makbulkan. Siapa minta memang aku bagi, kata Allah SWT. Ini yang saya katakan tadi, timing dari sudut time, tuan dan puan. Ada juga doa yang mudah dimustajabkan based on tempat. Based on apa, tuan-tuan dan puan? Tempat. Ini sebagai contoh, sebab yang ni bukan topik utama. Saya just nak bagi latar belakang tentang booster doa. Tempat ni contohnya multazam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dah lama tak dapat pergi umrah kan, dah masuk tahun kedua mungkin kita tak dapat pergi umrah. Tapi siapa yang pernah pergi haji umrah, kita tahu multazam tu apa. Multazam ini merupakan satu tempat, dia location. Malaysia tak ada multazam, tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia merupakan satu location, kata hadis Rasulullah SAW, di antara pintu Kaabah sampailah ke Hajarul Aswad, itulah tempat yang dinamakan multazam. Siapa yang berdoa di situ, doanya mudah dimakbulkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda masih ingat waktu kita tak ada COVID ni, kalau kita pergi umrah, haji, keliling, tawaf dekat Kaabah, kawasan yang saya kata tadi antara pintu Kaabah dengan apa nama dia tu? Dengan Hajarul Aswad tu ada ramai orang berkerumun dekat situ. Mana orang yang dapat pergi dekat pintu Kaabah tu dia sampai kita kata bergayut lah. Kita kata bergayut. Ada orang yang tak faham, kadang-kadang dia kata kenapa nak gayut kat situ, beria sangat. Tuan-tuan dan puan nak tahu tak? Rasul baginda tahu tempat tu mustajab, itulah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar ni sahabat. Beliau mengatakan, pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawaf
Dan bila sampai di multazam itu, Rasul pergi ke multazam, Rasul berdoa. Tapi waktu Rasul berdoa tu, Rasul tak angkat tangan. Cara dia macam mana? Rasul melekap. Rasul melekap, pegang hang tangan, ni semua ni kena dekat Kaabah tu. Badan Rasul pun, dada Rasul semua kena dekat Kaabah. Kemudian Rasul baca banyak doa. Itu cara Rasul berdoa sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kita nampak ramai orang buat waktu dulu. Sekarang ni tak boleh lah, ada COVID ni. Betul tak, tuan-tuan dan puan-puan? Ini kita nak bagi tahu tentang itu tempat, tuan-tuan dan puan-puan. Tadi apa? Tadi mula-mula tadi timing. Yang keduanya tempat. Yang ketiganya individu. Individu. Ada orang individu khas di mana orang ini diberikan open check. Maknanya ini bahasa kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya apa? Mulut dia orang ni kalau nak berdoa memang masin. Siapa dia? Pertamanya orang yang dizalimi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, tu mak bapak kita. Mak bapak kita itu keramat, tuan-tuan dan puan-puan. Keramat. Ya. Dulu tok guru kami, saya ingat lagi lah. Ini just cerita. Waktu tu, tuan-tuan dan puan-puan di Mesir, kami nak peksa lah. Bila nak peksa ni, selalu apa yang saya buat dengan kawan-kawan lah. Kita jumpa tok syekh yang bagus-bagus dekat sana. Antaranya Anti Raja, saya jumpa Syekh Nabil juga antaranya. Ya. Syekh Nabil, saya kata, jumpa tok syekh ni pun kami minta apa? Tolong doakan kami ya Syekh. Doa orang soleh ni makbul, tuan-tuan dan puan-puan. Kami pun minta ya. Kami pun minta tolong Syekh, tolong doakan kami. Lepas tu ada antara tok guru ni dia cakap macam ni. Aku boleh tolong doakan untuk kau. Tapi pertamanya ialah kau ada minta tak dengan orang yang doa dia lebih mustajab daripada doa aku. Ni dia cakap bahasa Arab lah, tuan-tuan dan puan ya. Saya just translate je. Dia kata kau dah minta ke belum dengan orang yang doa dia lebih mustajab daripada doa aku. Kami pun terperanjat sebab kami fikir orang yang paling mustajab doa tu lah tosyih tu. Kan, yang hebat-hebat tu. Amalan dia hebat maksud saya ya. Amalan zikir mereka tu sangat-sangat hebat. Mereka tu lebih hampir dengan Allah SWT. Kita garu kepala, lama-lama tok guru kita cakap macam tu. Tu mak bapak kamu tu, dia kata macam tu. Mak bapak kamu tu sebenarnya doa dia lagi mustajab. Lebih baik hampa pergi telefon dulu, dia kata. Pergi telefon, pergi minta doa dengan mak. Pergi telefon, pergi minta doa dengan abah. Bila mereka doa mereka tu, ni kata tok guru kami, 1000 kali ganda. Lagi makbul daripada doa aku. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya nak bagi contoh, tuan-tuan dan puan ya. Individu ya. Ada banyak lagi lah. Dan ada juga doa yang boleh mustajab melalui ibadah-ibadah khusus. Dan di antaranya ialah ibadah solat ya. Ibadah solat, tuan-tuan dan puan-puan. Ibadah solat ni baru masuk topik kita ni ya. Saya cerita awal-awal dia punya mukadimah tu bagi panjang sikit supaya kita mudah faham tentang the big why. Kenapa Ustaz Ashraf nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan tajuk yang kita sedang nak fahami pada malam ini. Bercerita tentang ibadat solat, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, solat ini dia bukan sekadar satu ibadah yang kita fikir diwajibkan kalau tak buat berdosa. Tak, dia bukan macam tu. Ya, dalam ayat Al-Quran, ayat Quran yang saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin ya. Apa maksudnya ayat ini? Maksudnya ialah mintalah tolong. Kata Allah SWT, kalau kamu ada problem, minta tolong dengan aku. Minta tolong dengan aku, cara yang terbaik ialah kamu kena ikut dua saluran. Yang pertamanya, saluran pertama ni mengkehendakkan kita untuk menata hati. Maksudnya hati kita tu perlu dipenuhi dengan sifat sabar. Sebab tu ayat tu kata wasta'inu bis-sabri. Sabar ini maksudnya apa? Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan bantuannya kepada kita. Yang yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala bantu itu dia tak lari. Dia ada dalam hati kita. Macam mana keadaan sekalipun kita tahu ada jalan keluar, Allah akan bantu. That's why kita tak give up, kita tak hopeless. Itu perkataan sabar ya. Kemudian kalau bahasa Inggeris dia tu dulu saya pernah dengar ada satu ceramah, dia kata sabar tu kalau dalam bahasa Inggeris dia bukan passion, dia apa? Perseverance. Saya minta maaf saya Inggeris ni tak pandai, saya cakap ya tuan-tuan dan puan boleh faham ya. Lebih kurang macam tu tuan-tuan dan puan. Yang keduanya kata Allah SWT, kamu perlu faham solat itu bukan sekadar ibadah yang kamu lihat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat nanti Allah SWT tanya. Tak. Sebenarnya solat itu merupakan tools yang kami bagi kepada kamu. Dia seolah-olahnya talian hayat. Kalau kamu ada problem,
angkat gagang telefon tu, dial nombor telefon dia tu, dia ada nombor telefon wajib, ada nombor telefon sunat. Nombor telefon wajib berapa? 24434. Itu nombor telefon wajib. Sunat banyaklah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Maknanya kita nak bagi tahu solat itu merupakan satu tools untuk kita tools yang Allah SWT kurniakan supaya kita mudah nak minta tolong kepadanya. Sebab itu di dalam solat tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, kita dapati sebenarnya automatically kita ada banyak berdoa. Dia ada doa yang wajib kita baca ketika semayang. Dia start dengan mana tuan-tuan dan puan-puan? Dalam Fatihah. Sebenarnya ihdinas siratal mustaqim itu merupakan doa. Kita minta, ya Allah tolong tunjukkan saya jalan yang lurus, ya. Allah SWT guide kita bahawa dalam kehidupan ini nikmat yang paling besar yang perlu kita cari ialah nikmat kita ini hidup dalam keadaan Allah redha. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Kemudiannya dalam solat juga kita ada minta, ada satu momen, ada satu keadaan memang kita minta cukup cantik doa dia, iaitu waktu bila duduk antara dua sujud. Itu semua doa tuan-tuan dan puan-puan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Semua doa. Saya tak bicarakan satu-satu, tuan-tuan dan puan-puan pun dah tahu maksud dia sangat cantik. Mana lagi waktu-waktu kita berdoa, ada lagi dalam solat tuan-tuan dan puan-puan. Ini doa yang kita kata compulsory, memang kena baca. Hampa tak minta pun kamu kena minta juga. Kena minta juga. Ada satu lagi ialah waktu kita sembahyang subuh, iaitu di dalam doa kunut. Kan kita minta, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah tolong bagi saya hidayah. Hidayah dalam bentuk apa? Hidayah yang kau pernah bagi orang-orang yang bagus-bagus sebelum kami. Kami nak bentuk hidayah macam yang kau pernah bagi kepada Rasul, kepada sahabat, kepada orang soleh, kepada syuhada. Itu yang kami minta. Wa'afini fi man afait. Bagi kami kesihatan ya Allah sebagaimana kesihatan yang kau pernah bagi kepada orang-orang yang bagus-bagus juga. Contoh macam siapa? Macam Nabi Ayub. Bila Allah SWT bagi kesihatan kepada Nabi Ayub AS gunakan nikmat kesihatan tersebut, baginda melipat gandakan ibadah. Kita nak macam tu. Sebab ulama ada bagi tahu juga tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kadang-kadang kalau kita sakit kemudian kita minta, ya Allah bagi aku kesembuhan. Allah bila bagi kesembuhan tu, kesembuhan yang Allah datangkan belum tentu nikmat, kata tok guru kami. Apa maksud belum tentu nikmat? Maksudnya ialah tengok kita buat apa lepas itu. Kalau kita ni contoh dulu kena kemalangan, patah kaki, kan, kita pun minta, ya Allah bagi aku sembuh patah kaki ni. Bila Allah dah sembuhkan kita patah kaki, kita tuan-tuan dan puan-puan gunakan dia bukan untuk ketaatan. Bukan untuk ketaatan. Maksudnya apa? Kita bantai berjoging, main badminton semua boleh, tapi kalau nak semayang malam berat ya kaki itu. Itu sebenarnya nikmat kesihatan itu masih lagi ujian. Yang kita nak apa? Wa'afini fi man afait. Ya Allah bagi aku badan yang sihat, tubuh yang sihat, hati yang sihat supaya dia makin kuat. Aku guna semua kesihatan ni, aku ligan lagi beribadah. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi lah ya. Wa tawallani fi man tawallait. Yang tu nanti kita tahu maksud dia lah kan. Kita tahu maksud dia. Baik. Itu antara doa-doa yang compulsory yang memang kita kena baca waktu semayang. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ada sebenarnya di dalam solat ini Allah Subhanahu Wa Taala buka satu peluang. Buka satu peluang di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa di dalam solat ini ada timing, ada momen dalam semayang di mana kalau kita berdoa pada waktu tersebut, doa kita chances untuk dimakbulkan lebih tinggi. Lebih tinggi. Maknanya macam mana? Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Maksudnya macam ni. Maksudnya ialah solat ini merupakan satu ibadah yang sangat bagus. Kita tahu bahawa waktu solat merupakan waktu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat merupakan satu tools yang Allah Subhanahu Wa Taala buka. Everybody can use that tools. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tools untuk apa? If you got problem, use this tool. Guna tools ni. Dan guna tools ni, minta banyak-banyak dengan aku. Dan kemudiannya Allah SWT melalui Rasulullah SAW perincikan lagi. Dalam solat tersebut ada timing
Di mana timing itu, kalau kamu minta dengan aku, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih mudah dimustajabkan. Ini yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Sebab kita tuan-tuan dan puan-puan, first kita ada banyak problem. Dan disebabkan kita ada banyak problem, kita ada problem dunia, kita ada problem akhirat. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ya? Dan disebabkan kita ni ada banyak isu, ya, ada banyak problem, kita nak minta dengan Allah SWT. Dan waktu kita minta, kita tak maulah doa kita ni disia-siakan. Maknanya minta tapi tak makbul. Dan sekarang ni kita cuba cari mana tempat, mana waktu, mana momen, mana amalan yang kalau kita minta at the right time. Itu perkataan dia tuan-tuan dan puan. At the right time, Allah SWT akan mudah makbulkan. Dan antara right time dia, timing cun tuan-tuan dan puan, dalam semayang ada dua waktu. Ada dua timing. Waktu ni tuan-tuan dan puan-puan, anda nak minta baca apa doa, baca. Sebab Allah SWT sedang buka sale. Saya guna bahasa mudah, ya, supaya kita mudah faham, ya. Maknanya ini time untuk Allah nak bagi apa? Diskaun besar, tuan-tuan dan puan-puan. Waktu terbaik kalau kita baca doa pada waktu ini, doanya akan mudah dimakbulkan. Baik, waktu pertama bila tuan-tuan dan puan-puan? Berdoa ketika sujud. Ada hadis di mana Rasulullah SAW sendiri mengatakan, dan hadis ini sahih, hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasul? Fa'ammar ruku' fa'azimu fihi Rabb azza wa jal. Ada hadis depan tu saya tunjuk sekali, tuan-tuan dan puan pun nampak, ya. Kata Rasul lagi, wa amma sujud fajtahidu fi du'a faqaminun ayyustajaba lakum, ya. Waktu sujud ni Rasul pesan. Maknanya Rasul tahu rahsia ni, tuan-tuan dan puan, dan Rasul share dengan kita, ya. Sedangkan ketika kamu bersujud, bersungguh-sungguh, fajtahidu, sungguh-sungguh kamu doa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Sebab apa? Doa pada waktu sujud tersebut pasti akan dimakbulkan untuk kamu. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita terfikir, kenapa waktu sujud itu doanya lebih mustajab berbanding waktu rukuk, waktu iktidal, waktu duduk antara dua sujud? Kenapa waktu sujud tu dia punya weight dia lebih berat daripada waktu timing lain? Sebabnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada satu lagi hadis dekat sebelah tu. Anda boleh nampak sekarang, ya. Rasul pun pecah rahsia kepada kita. Apa kata Rasul? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa. Kalau kamu nak tahu waktu, momen yang paling dekat kamu dengan Tuhan tu paling dekat. Kalau Rasul dulu, waktu paling dekat tuan-tuan dan puan-puan Sidratul Muntaha ketika Rasul Isra Mi'raj, iaitu waktu Sidratul Muntaha. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Di Sidratul Muntaha tu Rasul paling dekat dengan Allah SWT. Dekat macam mana tu kita tak boleh nak imagine lah, tapi itu timing paling dekat Rasul dengan Allah SWT. Dan disebabkan itulah Rasul dapat gift yang paling berharga, iaitu hadiah solat. Yang Rasul sekarang ni hadiahkan sekali kepada kita. Dan sambung hadis tersebut, kata Rasul SAW, waktu kamu semayang, sebenarnya kalau kamu nak tahulah timing kamu paling dekat dengan Allah SWT ialah ketika timing kamu letak kepala kamu, dahi kamu ni letak bersujud dengan Allah SWT. Dan Rasul pesan, ambil peluang, grab that opportunity. Jangan lepas peluang. Jangan kita baca subhanallah ni, lepas tu kita bangun. Oi, rugi kita tuan-tuan dan puan, rugi kita. Sebab kata Rasul, waktu kamu dekat dengan Allah SWT tu ngadu banyak-banyak. Dan Allah SWT dah buka offer. Siapa ngadu pada aku pada timing yang cun tu, memang aku akan makbulkan. Hadis ini pun sahih tuan-tuan dan puan-puan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, ini waktu pertama, iaitu ketika kita sujud. Ambil peluang ni, minta macam-macam. Cuma saya nak pesan satu perkara. Nanti kalau kita semayang sat lagi, contoh semayang isyak ke, semayang tahajud ke sat lagi, waktu sujud tu, ya, boleh minta macam-macam. Cuma saya nak pesan, nak minta tu kena baca doa dalam bahasa Arab. Kena baca doa dalam bahasa Arab, ya. Tak boleh nak baca dalam bahasa Melayu. Kalau baca bahasa Melayu, batal semayang kita. Sebab kita berada dalam situasi semayang, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab. So macam mana saya nak doa dalam bahasa Melayu? Boleh, tapi baca dalam hati. Jangan lafaz.
Sebab ini dia rukun solat, tak boleh langgar tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh baca dalam hati. Kalau pandai, baca dalam Arab. Baca dalam Arab. Minta banyak-banyak ya. Ya Allah ampunkan dosa aku. Ya Allah murahkan rezeki aku. Ya Allah angkat kesusahan dalam hidup aku. Ya Allah minta macam-macam pada waktu tersebut. Jangan terlepas peluang. Ini timing pertama. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan. Timing kedua. Yang di mana timing ini pun kata Rasulullah SAW, doa kita mustajab. Ya, mustajab. Allah dengar tu lebih kuat daripada timing-timing yang lain. Nombor 2 ialah ketika berada di hujung solat. Saya minta izin minum air nah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita teruskan. Satu lagi timing yang yang mustajab juga. Kononlah masa sujud tu kononnya kita ni nak khusyuk semayang. Jadi kita baca bacaan Subhan Rabbiyal A'la tu kita baca itu saja, maknanya tak nak kacau semayang kita. So nak ambil peluang waktu bila, kalau dah terlepas waktu sujud tu, bila lagi timing lain? Ada satu lagi. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Waktu bila? Di hujung solat. Ada hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini maksudnya ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'. Ya Rasulullah, waktu bilakah doa kita ni Allah SWT akan dengar dengan lebih kuat, ya? So kata Rasulullah SAW, qala jawful lailil akhir wa dubura salawatil maktubat. Rasul pun menyatakan di pertengahan malam, maknanya waktu qiyamul lail. Ini kita tahu dia ada hadis qudsi, sangat cun. Dan yang keduanya di setiap penghujung solat, ya, fi duburis solat wa duburas salawatil maktubat. Baik, perkataan duburas solat, ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Duburas solat ini sebenarnya ada penafsiran ulama. Ya, bila hujung solat, duburas solat ni, perkataan dubur tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dubur kan kita guna dalam perkataan Melayu kita, minta maaf ni bukan saya nak kata benda yang tak elok tu, ya. Tahu dubur, kubul dubur, tahu kan tuan-tuan dan puan-puan? Dubur tu maksudnya hujung. Itu maksudnya dubur maksudnya hujung. So hujung semayang, hujung solat. So ulama cuba nak faham hujung semayang tu bila? Adakah sebelum kita bagi salam ataupun kita dah bagi salam kemudiannya dah habis semayang? Adakah itu yang dimaksudkan dubur solat? So ulama kata ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka memahami dubur solat ini pertamanya ialah sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam. Maknanya bila kita dah baca fil alamin innaka hamidum majid, jangan kita terus bagi salam Assalamualaikum, jangan. Sebab itu timing cun tuan-tuan dan puan. Waktu tu minta banyak-banyak. Tapi sekali lagi saya pesan, sebab dia masih belum habis semayang lagi, nak doa baca dalam bahasa Arab. Ini yang pertama, ya tuan-tuan dan puan, sebelum semayang. Yang kedua, timing yang kedua ialah, ini pun pendapat ulama lain mengatakan dubur solat itu membawa maksud selepas kita bagi salam. Tadi sebelum bagi salam. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, selepas kita bagi salam. Maknanya selepas kita solat. So mana satu yang betul? Dua-dua boleh diamalkan. Kerana dua-duanya ini kalau kita lihat bagaimana ulama memahami perkara ini, dua-duanya ada hujahnya yang tersendiri. Dan saya nak bagi tahulah tuan-tuan dan puan-puan, bila maksud hujah tersendiri itu maksudnya ni bukan hujah kefahaman ulama. Maknanya mereka faham dua perkara ni based on hadis Rasulullah SAW juga. Maknanya Rasul ada berdoa sebelum bagi salam dan Rasul pun ada berdoa selepas bagi salam. Sebab tu ada dua-dua pandangan ni. Ada dua-dua pandangan ni, nak pegang mana? Dua-dua boleh pegang tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu kita dapati kalau kita tengok lepas semayang ramai-ramai dekat surau masjid tu, kan ustaz-ustazah kita ada mengajar zikir-zikir yang perlu dibaca, ya. Dan antara zikir-zikir tersebut dia termasuk tuan-tuan dan puan-puan berdoa. Kan kita ada doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kan kita minta tu, ya Allah tolong lindungi kami daripada, jauhkan kami daripada api neraka,
Kita minta sampai 7 kali. Dia ada zikir, dia ada doa. Macam-macam kita baca lepas sembahyang. Kenapa kita baca segala perkara tersebut lepas sembahyang? Sebabnya ini tuan-tuan dan puan-puan. Itu merupakan momen yang paling cun Allah SWT layan doa yang dibaca pada waktu tersebut. Layanan dia lebih istimewa berbanding kalau kita baca doa pada waktu-waktu yang lain. Ya. So itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Baik, saya sambung lagi. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya nak share bila kita dapat tahu doa yang elok dibaca, bukan doa yang elok dibaca, waktu terbaik, momen terbaik yang kita perlu grab supaya doa kita ini dimakbulkan Allah SWT. Dalam solat itu ada 2 waktu, iaitu bila? Waktu sujud, kemudian yang keduanya sebelum bagi salam. Kita fokus kat sini makna sebelum bagi salam. Tuan-tuan dan puan-puan, timbul pertanyaan yang ketiga. Nak baca doa apa? Nak baca doa apa? Doa apa yang paling kita elok minta? Nak minta apa? Itu perkataannya. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf, kita ni ada macam-macam hajat. Ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Kemudian kita ni pun ada macam-macam isu. Ada isu dunia, ada isu akhirat. Kita juga ada banyak problem. Ada problem dunia, ada problem akhirat. Takkan kita nak baca minta semua-semua tu dalam waktu yang bagi kita agak singkat tu, takkan nak baca semua. Nanti kan sembahyang isyak jadi 1 jam pula. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kita ni ada banyak permintaan. So, tuan-tuan dan puan-puan, ni malam ni yang saya nak share. Ya, kalau kita nak berdoa, lebih baik kita minta perkara yang paling mahal. Tu perkataan dia. Sebab kita tahu itu timing Allah SWT bagi sale diskaun cun ni. Minta benda mahal. Dia seolah macam ni tuan-tuan dan puan. Ni nak bagi analogi lah ni, nak bagi mudah kita faham apa yang kita sedang bicarakan malam ni. Dia seolah macam ni, kita pergi Sogo lah. Kita pergi Sogo. Saya bagi shopping mall, bagi contoh shopping mall Sogo ni sebab saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang umur bayar mak ayah saya ni, dia kenal Sogo. Ya, dia kenal Sogo. Kalau saya kata Mid Valley ni, kita dah tak jarang pergi dah. Betul tak tuan-puan? Ya? Kita kenal Sogo. Sogo kan popular, betul tak? Kalau zaman dulu masa saya kecil, Kamda, tuan-tuan dan puan-puan, yang jual banyak baju dulu. Dulu raya pergi Kamda. Saya ingat lagi kecil-kecil, mak abah arwah abah saya bawa. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau ingat lagi lah, ya. Kamda, Yohan, ingat tak tuan-tuan dan puan? Yohan. Ni zaman kecil-kecil ni. Zaman saya kecil-kecil, ya. Tuan-tuan dan puan mungkin dah besar dah sikit waktu tu. Sekarang ni dah tak ada dah Emporium tu. Dulu pun kita panggil Emporium, dah tak panggil. Sekarang ke shopping mall. Betul tak? So, bayangkan kita masuk Sogo. Sogo ni, ni saya nak cerita tuan-tuan dan puan. Dulu masa saya kecil-kecil, kalau dapat pergi Sogo ni rasa megah tu. Megah bukan apa. Sebab kita tahu Sogo ni shopping mall, dia jual mahal, jual barang mahal tu. Jadi kita pergi tu, kita cuci mata lah. Cuci mata. Ya. Tapi, ini yang best tentang Sogo. Dia ada timing, tiba-tiba dia buat sale. Dan sale dia buat tu memang crazy sale lah. 80% off, tuan-tuan dan puan. Saya ingat lagi lah dulu pada waktu tersebut. Bila dia buat dia sale, saya dengan abang saya, apa kita orang buat? Kita orang akan pergi peteng baju yang paling mahal, yang kalau tak sale tu, kita tak mampu nak beli. Kita tak ambil baju yang murah-murah tu. Kita ambil baju yang paling mahal. Kita tak ambil baju-baju murah. Sebab kita tahu itulah the only opportunity untuk orang yang tak ada duit macam kita masa kecil-kecil lah ni. Tak ada duit macam kita ni. Nak dapatkan baju mahal ni pada harga yang kita boleh beli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Kenapa saya kata macam tu? Sebabnya begini. Allah SWT dah tawarkan kita peluang cun untuk doa makbul. Kita takut waktu kita berdoa tu, kita beli baju murah. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Maksud beli baju murah macam ni, kita minta. Tapi apa yang kita minta tu benda yang sebenarnya bagi Allah SWT, benda tu benda murah. Benda yang Allah SWT tak layan sangat. Kita tak minta benda-benda mahal di sisi Allah SWT. Kita takut macam tu, seolah macam ni. Patutnya bila sale 80% tu, janganlah beli Tupperware. Pergilah beli BMW. Macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Beli benda paling mahal. Sebab dia tengah murah. Nak beli Tupperware, nak beli singlet, time tu lah kita nak beli benda-benda murah. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya macam ni. Kita takut kadang-kadang waktu tu kita minta, hajat yang kita minta tu kebanyakannya hajat dunia. Hajat dunia. Saya tak kata hajat dunia ni tak penting tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Rasul ada ajar, ya,
antara banyak-banyak hajat kita, dia ada beberapa hajat yang lebih penting daripada hajat dunia, iaitu hajat akhirat. Hajat akhirat yang perlu kita minta dahulu berbanding hajat dunia. Lepas tu baru kita minta hajat dunia. Dan alhamdulillah, ini yang best tuan-tuan dan puan-puan. Rasul ni sayang kat kita. Rasul tahu kita ni jenis umat yang kalau Allah bagi peluang, kadang-kadang kita minta benda yang nonsense, kita panggil. Yang nonsense. Macam saya kata tadilah, bagi seal 80% dia bantai beli Tupperware kan. Baik dia beli kita BMW lebih bagus kan. So Rasul ajar kita nak minta doa apa. Dan doa ini yang saya nak share, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun dah hafal doa-doa ini. Ni kita just recall. Supaya nanti bila kita baca, kita tahu dengan lebih pasti. Tuan-tuan dan puan perasan tak, kita ni kalau belajar, bila belajar ilmu dia tu kita pasti, nak beramal pun kita rasa lebih yakin. Betul tak tuan-tuan dan puan ya? So nak minta doa apa nanti? Waktu kita sujud, waktu sebelum nak bagi salam tu nak minta doa apa? Baik tuan-tuan dan puan, saya nak share ini doa pertama. Ini doa pertama ya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bila kita panggil hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni, maknanya ini tak ada no question lah tuan-tuan dan puan ya. No question about it. Ini hadis sahih tuan-tuan dan puan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ada berdoa ya, berdoa ketika sebelum baginda bagi salam. Apa doa yang baginda baca? Doa baginda baca ya, ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya. Doa ini sebenarnya diajarkan, diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar tentang sahabat-sahabat Rasul, kita kenal Ibnu Abbas ini merupakan sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya abah kepada Ibnu Abbas ini dengan abah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik-beradik. Abah Rasul siapa? Abdullah ya. Abah Ibnu Abbas ni siapa? Al-Abbas. Al-Abbas dengan Abdullah adik-beradik. Dua-dua anak kepada atuk dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ya tuan-tuan dan puan-puan. So sepupu Rasul Ibnu Abbas ni yang mengajar, dan beliau kata waktu Nabi ajar doa ini kepada kami dapat feel, kami dapat rasai bahawa seriusnya Nabi ajar doa ini kepada kami sama seriusnya semacam sebagaimana Rasul ajar kami membaca Al-Quran. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya Ibnu Abbas indirectly nak bagi kita understand doa ni penting sangat. Rasul ada ajar banyak doa dalam hidup baginda kepada para sahabat. Tapi di antara doa-doa yang Rasul ajar itu, doa ini termasuk antara doa yang Rasul pentingkan. Maknanya benda ni penting, kena baca tuan-tuan dan puan-puan. Kena baca ya. So tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, saya yakin anda semua dah hafal doa ni kan? Betul tak tuan-tuan dan puan? Ini doa ramai ustaz-ustaz kita dah ajar. Doa ni ramai ustaz-ustaz kita dah ajar. Kalau anda dah hafal, alhamdulillah. Anda boleh baca dalam keadaan hati lebih yakin. Minta sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan. Tapi mana kalaulah ada di antara kita yang sedang menonton malam ni, yang sedang hadir malam ni, baru first time dengar doa ini, saya cadangkan anda cepat-cepat hafal. Anda screenshot ke gambar ni ya, ataupun anda ambil ke gambar, anda cuba hafal. Malam ni terus hafal tuan-tuan dan puan, sebab yang ni sangat mudah nak hafal. So apa yang kita minta sebenarnya? Dekat sini Rasulullah SAW ajar priority. Nak minta mesti minta benda mahal, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nak minta mesti minta benda mahal. Dan inilah prioriti yang Rasul ajar kepada kita. Maksud nak benda mahal tu apa? Nak benda mahal tu apa? Ini dia tuan-tuan dan puan. Pertama, kita minta Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami memohon, saya memohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, tolong jauhkan saya daripada azab api neraka. Ini benda penting yang saya kata tadi, nilai akhirat di tadi tuan-tuan dan puan ya. Tolong lindungi saya daripada azab api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta benda yang penting nombor dua selepas dijauhi daripada api neraka ialah
Ya Allah, tolong jauhkan saya daripada azab siksa kubur. Oh, benda ni penting tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi saya syarah. Kenapa perkara ni sangat penting? Yang ketiga yang kita minta ialah, ya Allah, tolong jauhkan saya daripada fitnah, daripada ujian hidup dan juga mati. Apa maksud mahya dan juga mamat? Nanti saya terang kejap lagi. Dan yang keempat yang kita minta ialah wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, tolong jauhkan saya daripada keburukan ujian yang datang daripada masihid dajjal. Maksudnya daripada dajjal. 4 perkara ini yang Rasul sendiri baca. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Rasul baca, maknanya benda ni penting. Bayangkan Rasul orang yang confirm masuk syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Confirm masuk syurga. Tapi disebabkan Rasul ketika peristiwa Isra' Mi'raj berpeluang tengok dengan mata kepala sendiri bahayanya azab neraka. Rasul pun dengar dengan telinga baginda sendiri bahawa azab kubur itu ada, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Rasul ajar kita untuk minta perkara-perkara ini. Sebab Rasul tahu perkara ini dia bukan lawak. Dia bukan main-main lah. Ini bukan cerita benda fairy tale, tuan-tuan dan puan-puan. Ini benda yang memang ada. Sebagaimananya adanya langit yang kita tengok setiap pagi. Buka je jendela pukul 7 pagi, kita nampak matahari, kita nampak langit. Begitu jugalah nanti bila kita dah mati, azab kubur, bila sampai hari kiamat, neraka jahanam ni. Ini benda ada, dia bukan khayalan, dia bukan cerita yang kita rasa tak perlu nak ambil perkara berat sangat. Ini perkara yang confirm kita akan lalui. Salah langkah, salah decision making waktu ni, maknanya kalau pandang enteng perkara ini, mampu naya kita nanti, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Naya kita nanti. Sebab tu Rasul ni sayang kita, Rasul ajar kita, hampa kalau nak minta banyak-banyak tu, minta yang ni dahulu sebelum minta yang lain. Baik. Saya ceritakan tentang kenapa perkara ini penting untuk kita minta, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya apa? Minta dijauhi daripada azab api neraka. Ya? Minta dijauhi daripada azab api neraka. Dia cerita ada begini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ceritanya begini. Hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya yakin anda semua sedar tentang apa yang saya nak bincangkan pada malam ni. Cerita tentang hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, dia ada satu hakikat yang kita tak boleh nak lari, iaitu kehidupan di dunia sekarang ada expiry date. Ya, ada expiry date. Dan saya rasa kita ni dah makin nak dekat dah dengan expiry date, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dah makin nak dekat dengan expiry date. Sebab manusia ni, kalau dia jaga makan, dia jaga minum, jaga kesihatan, tiap-tiap hari bersenam, jaga pantang makan dan sebagainya, paling terror dia boleh hidup umur dia 100, tuan-tuan dan puan. Tu dah terror sangat dah tu. Ni umat akhir zaman. Umat akhir zaman. Tu paling terror, tuan-tuan dan puan. Setakat ni saya tak dengar lagi lah orang, kalau kita tanya, Pak Cik berapa umur Pak Cik? Alhamdulillah umur saya 480 tahun, tak mati-mati lagi. Setakat ni saya tak dengar. Yang saya tahu umur yang sampai 200 tahun, 300 tahun ni kura-kura, tuan-tuan dan puan. Kura-kura. Tahu yang giant tortoise tu, giant kura-kura yang besar gerabak, tuan-tuan dan puan. Yang tu boleh hidup sampai 200 tahun. Manusia setakat ni saya tak jumpa lah, tuan-tuan dan puan, ya. Dan sekarang ni kita tahu, ya, dan kita pula dah dapat banyak alamat. Expiry date makin dekat. Apa alamat dia, tuan-tuan dan puan? Badan dah mula sakit-sakit. Rambut dulu hitam, sekarang dah jadi putih. Badan muka dulu tak berkerut, sekarang dah berkerut. Berkerut pula. Ayolah, berkerut pula, berkedut. Minta maaf, salah cakap. Dah mula berkedut, ya. Ini semua, tuan-tuan dan puan, petanda lah tu. Signal-signal dia. Signal-signal dia, tuan-tuan dan puan. So, kita kena berhati-hati. Sebab nanti bila kita dah meninggal, dia bukan finish everything, tuan-tuan dan puan. Dia start balik all over again, kata Allah SWT, dalam alam yang lain. Dalam alam yang lain. Namanya alam transit yang dinamakan alam kubur. Dan alam kubur ini, kata ulama, hidup kita di alam kubur, sebenarnya kita hidup. Cuma dia punya rules, dia punya regulation dalam alam tersebut berbeza dengan rules and regulation sekarang. Dan benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, adakah mustahil? Adakah kita fikir, betul ke nanti saya hidup balik dalam kubur tu? Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham satu hakikat, kita ni terdiri daripada 2 unsur. Bila sebut tentang manusia, kita terdiri daripada 2 unsur. Satu unsur yang dipanggil sebagai rohani, satu lagi unsur dipanggil sebagai jasmani. Jasad dan juga roh.
Dua unsur ni sedang bergabung dalam badan yang kita lihat sekarang, yang kita sedang guna sekarang. Dan Allah SWT kata, dua unsur ni, satu ada expiry date, satu lagi tak ada expiry date. Yang ada expiry date ialah bekas kita sekarang ni, iaitu tubuh badan kita ni. Yang ni ada expiry date. Paling tahan dia 100 tahun. Lepas tu memang kena kiok. Waktu kita meninggal tu, roh kita tu dia tak ada expiry date. Once roh ini dicipta oleh Allah SWT, dia tak akan mati lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak akan hilang. Yang akan berlaku pada roh apa? Bertukar alam. Itu yang berlaku. Dia dulu start dengan alam roh. Dia start dengan alam roh. Mula-mula Allah cipta kita ada satu alam, namanya alam roh. Kita dah tak ingat dah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab waktu tersebut ada macam-macam benda kita janji dengan Allah SWT. Mana Ustaz tahu? Ustaz ingat ke? Saya pun tak ingat. Tapi saya tahu sebab saya mengaji. Saya baca Quran. Allah bagi tahu. Waktu kami jadikan kamu dekat alam roh dahulu, ya, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala, kata Allah SWT. Dulu aku pernah tanya kamu semua ni roh ni satu soalan. Soalan dia apa? Hampa semua ni mengaku ke tidak aku ni Tuhan kamu? Tu soalan dia tuan-tuan dan puan. Semua mengaku, semua baik, semua cakap nak taat waktu tersebut. Qalu bala syahidna. Ni ada ayat Quran dia. Itu alam roh. Lepas tu kita masuk alam transit. Nama dia apa? Alam barzah pula. Alam perut tuan-tuan dan puan. Waktu mak kita mengandung dahulu. 9 bulan 10 hari. Tu transit kejap tuan-tuan dan puan. Itu alam juga tu. Dan dia ada rules dia yang tersendiri, tuan-tuan dan puan. Just imagine punya terrornya Allah SWT nak bagi tahu bahawa Allah boleh set rules yang different pada setiap alam. Kita ada 5 alam ya. Alam roh, alam masa mengandung tu ya. Yang ketiga alam dunia yang kita lalui sekarang ni, yang keempat alam barzah ataupun alam kubur, yang kelima alam akhirat, alam kiamat. Semua ni Allah boleh set rules and regulation dia sendiri. Dan kita boleh hidup pada waktu tersebut. Kita boleh hidup pada waktu tersebut. Just imagine ya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita fikir macam mana bolehkah aku hidup? Betulkah aku hidup alam roh ni? Adakah rules, adakah regulation dia yang tersendiri? Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Just imagine Allah SWT punya kuasa waktu kita baby dalam perut mak kita tu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita tak perlu nak cari rezeki, Allah yang bagi kita rezeki. Kita hidup dalam air, tak bernapis tuan-tuan dan puan-puan, tapi boleh gomok. Tak bernapis tapi makin lama makin gomok. Sebab apa? Allah SWT yang supply semua tu. Mak kita pun tak buat apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Dia just makan je. Tu je. Ya. Dia just makan ya tuan-tuan dan puan-puan. Tu gitu ya, makan apa? Makan vitamin kan. Lepas tu minta macam-macam. Orang kata mengidam lah tuan-tuan dan puan-puan ya. Tapi mak kita tak baik apa-apa, tahu-tahu perut makin lama makin besar. Siapa yang kontrol kehidupan kita dalam tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita masuk dalam alam dunia ni, Allah SWT kata rules dia different. Waktu dalam perut dulu kita tak guna kita punya apa? Kita tak bernafas pada waktu tersebut, tapi oksigen dibekalkan. Ini Allah SWT punya cerita ya. Bila kita masuk alam dunia tu, kita pun menangis. Doktor topuk. Kenapa doktor topuk? Nak stimulate kita punya dada supaya boleh bernafas. Masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan. Ini Allah SWT punya kuasa. Dan nanti masa masuk kubur ada alam dia sendiri. Orang yang tak percaya, dia tengok bekas. Dia tengok, saya tengok jasad dalam kubur tu tak ada pun kosan kodo bantai. Dia cakap macam tu. Memanglah itu bokeh. Bokeh dah tak guna lagi dah. Yang kena bantai tu nanti, yang kena pukul, yang kena seksa tu nanti, apa tuan-tuan dan puan-puan? Tu kita punya roh tu nanti. Roh kita yang kena seksa tu nanti tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian yang kata ulama, hidup kita pada waktu tersebut lebih lama. Ni alam barzah ni, dia transit juga. Tapi hidup dia lebih lama daripada alam kita sekarang. Kalau sekarang ni paling lama hidup 100 tahun, nanti dalam kubur kita hidup selagi tak kiamat, kita pun tak tahu berapa ribu tahun. Kemudian alam hari kiamat. Hari kiamat ni paling best. Allah bagi kita hidup permanent. Kenapa saya kata paling best? Sebab itulah benda kita nak. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Kan kita minta kalau boleh, ya Allah bagi aku hidup kat dunia ni selama-lama. Dan perkara ni tuan-tuan dan puan, Allah SWT sendiri cakap dengan dalam Al-Quran, ya waddu ahadukum law ya'maru alfasanah, kata Allah SWT. Ada ramai manusia dia minta dengan Allah SWT, ya Allah tolong bagi aku hidup 1000 tahun. 1000 tahun. Alfasanah ni 1000,
Siapa belajar bahasa Arab tahulah kan alf. Tapi lepas tu Allah SWT cakap wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Kau tahu tak orang-orang yang minta 1000 tahun tu, kalau kami bagilah contoh, kami bagi dia peluang 1000 tahun pun, kalau dah dogil pun dia tak dapat larikan dia daripada terkena azab. Maksudnya Allah SWT tahu manusia ni, ya, dia bagi 10 tahun ke, 1000 tahun ke, 100 tahun ke, kalau PL itu dia memang Johnny orang yang tak suka buat amal soleh, hidup lagi lama pun dia tetap tak dapat nak melakukan, tetap tak terpanggil nak melakukan amal soleh. Ya, so sekarang tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama ialah kita minta Allah SWT jauhkan kita daripada azab neraka. Baik, saya sambung azab neraka. Nanti alam akhirat, di mana saya kata nanti, saya kata tadi, minta maaf suara saya tak berapa bagus, saya minta izin air. Okey, saya sambung. Pada alam akhirat nanti semua orang akan lalui, tuan-tuan dan puan-puan, ya, semua orang akan lalui dan tak ada seorang pun boleh escape. Ya, tak ada seorang pun nak dapat peluang nak larikan diri. Kalau saya kata, oh, Ustaz, saya nak absent lah, absent tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak datang lah hari kiamat tu. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh. Ya, sebab itu dalam surah Yasin, kan ayat last Allah SWT kata apa? Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi apa tuan-tuan dan puan-puan? Wa ilaihi turja'un. Apa maksud turja'un tu tuan-tuan dan puan-puan? Ni kalau belajar bahasa Arab, saya tahu ni ramai dah belajar bahasa Arab ni kan. Turja'un ni tuan-tuan dan puan-puan maksudnya bukan kembali. Bukan kembali. Kalau kembali tarji'un. Tapi kan bahasa Arab ni kalau kita belajar dia ubah baris yo. Dia maksud lain dah tuan-tuan dan puan-puan. Baris tukar sikit maksud dah lagi ya. Kalau tarji'un dia fi'il mudhari' tu ya. Kalau tarji'un dia maksud dia kembali. Kalau turja'un maksudnya dikembalikan. Dikembalikan. Apa beza kedua perkataan ni? Impact dia sangat beza tuan-tuan dan puan. Bila Allah kata hari kiamat tu nanti kamu semua akan dikembalikan. Maksudnya macam ni. By hook or by crook. Tu maksud kau nak kau tak nak kau, semua kena hidup balik waktu tu. Semua kena hidup balik pada waktu tu. Dia tak ada choices. Kalau kita kata dia tak ada choice yang kalau kita cakap malaikat nanti saya biar dalam kubur ni. Tak payah bangun-bangun. Tak ada tuan-tuan dan puan, ya. Dia semua akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu tersebut kata Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ni kami makbulkan doa kamu. Kamu nak doa, kamu dulu kan beliau berdoa nak hidup permanen kan. Allah SWT kata boleh. Ni hari kiamat ni kami bagi semua hidup permanen. Cuma ada satu masalah kat sana tuan-tuan dan puan, dia ada dua destination dia. Last destination tu ada dua. Satu syurga, satu neraka. Satu syurga, satu neraka. Dan sekarang ni kita risau sebab 50-50 peluang kita ni sekarang tuan-tuan dan puan. 50-50. Kalau tak hati-hati boleh masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik, ya. Dan Allah SWT, even Rasulullah SAW pun tahu ada ramai manusia waktu mereka hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang anggap neraka ni orang kata apa? Take it easy. Tu perkataan dia. Prepare dia tu tak serius benar. Tak serius beliau benar tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu Rasul pun ajar kita doa ni. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata tadi, Nabi yang maksum tu pun take it seriously tentang bahayanya azab neraka. Takkan kita tak take it seriously. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tapi Allah SWT kata memang manusia perangai macam tu. Perangai manusia macam mana? Benda yang dia tak nampak, dia tak percaya benar. Sebab kita kan dah diajar pemikiran kita dari sekolah, daripada kecil. Dulu kan belajar sains, dia cakap apa? Seeing is believing. Kan? Benda yang kalau kau nampak, kan, baru kau percaya. Neraka sampai sekarang tak nampak-nampak tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Tapi itulah kelebihan agama kita. Ya, agama kita awal-awal lagi dah cakap. Agama ni kita akan rasa penting, benda ni kita rasa weight dia berat kalau kita ada iman. Iman tu maksud apa? Keyakinan. Iman yakin kepada apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Awal-awal kita buka mengaji tu tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT dah describe awal dah benda ni. Ni kau nak baca Quran kata Allah SWT. Quran ni dia banyak cerita tentang future tense. Dia ada cerita present tense. Dia pun banyak cerita tentang past tense Al-Quran ni. Past tense tu apa Ustaz?
Past tense ni saya juga guna perkataan Inggeris tuan-tuan dan puan. Past tense ni contoh kisah Nabi-Nabi. Betul tak tuan-tuan dan puan ya? Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Ini past tense. Ini past tense. Ada dalam Al-Quran cerita tentang present tense. Present tense ni apa? Cerita tentang hukum hakam, benda yang kita kena buat, do and don't. Kan banyak. Betul tak tuan-tuan dan puan? Yang kita panggil sebagai syariat. Dan dalam Al-Quran lebih banyak ayat-ayat yang cerita tentang future tense. Cerita tentang alam kubur, cerita nanti kita jumpa Allah hari kiamat, apa yang kita akan lalui. Allah detailkan sebab Allah sayang kita. Tapi ada orang bila dengar cerita neraka, cerita tentang pahala, syurga dan sebagainya, ni dia orang ni macam, kalau ni 9 cakap lah, dia buat tak apik. Dia buat tak apik. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan, saya dah mula perasan, saya punya language ni dah berubah. Tadi elok dia cakap KL. Betul tak tuan-tuan? Tiba-tiba tadi dia cakap Kedah, Kojab. Tapi tuan-tuan dan puan yang nak, saya cakap dah utara sikit. Ni adalah last ni dia cakap bahasa Negeri Sembilan. Perasan tak? Saya ni kalau dah mula letih-letih ni keluarlah cakap Negeri Sembilan tapi saya yakin tuan-tuan dan puan faham insya-Allah ya. Baik. Allah SWT cakap dalam surah Kahfi. Kita akan baca surah Kahfi semalam tuan-tuan dan puan-puan. Ya, surah Kahfi ayat 29 Allah SWT ada cakap wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran ini datang daripada Tuhan kamu. Quran ni yang cerita dalam Quran ni sebenarnya bukan datang daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu tukang sampai yo. Semua isi kandungan tu ni datang direct daripada siapa? Tuhan yang mencipta kamu. Cerita syurga, cerita neraka, cerita azab kubur, ni semua datang aku yang cakap kata Allah SWT. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. It's up to you kata Allah SWT. Ada orang bila dia baca dia percaya. Dan bila dia percaya benda ni ada, dia ambil tindakan sewajarnya. Maknanya kepercayaan dia tu dia jelmakan dalam bentuk kehidupan dia. Siapa percaya tentang neraka tu wujud, dia akan buat macam-macam perkara supaya dia boleh jauh daripada neraka. Siapa yang percaya yang syurga itu wujud, dia akan melakukan banyak amal soleh supaya dia makin dekat dengan syurga. Itu maksudnya. Kemudian Allah kata lagi, wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang tak nak percaya, yakfur tu maksudnya kufur. Kufur tu maksudnya aba dalam bahasa Arabnya. Dia enggan. Maknanya dia buat tak apik. Dia buat tak tahu. Dia ada pemikiran cynical. Tu perkataan dia tuan-tuan puan. Bila ada ustaz-ustazah cerita tentang azab neraka, cerita tentang kubur, dia cakap benda ni nonsense. Dia kata, ustaz-ustazah ni gemar cerita benda yang tak nampak. Dia kata macam tu kan. Ada ke orang sini semacam tu? Ramai tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni dah berceramah lama. Ada ramai orang pandang sebelah mata yang dengan benda ni. Ni bukan cerita orang yang nama Robert John tak, tuan-tuan dan puan. Ni cerita orang yang ada bin, ada binti, nama start awal Muhammad pun ada tuan-tuan dan puan. Ini masalah apa? Masalah orang kita sendiri. Allah kata macam tu. Benda ni janganlah pelik Ustaz Asraf. Bila ataupun ustaz-ustazah yang bercakap tentang perkara agama ni, ada orang buat tak apik ni, benda ni tak pelik. Sebab memang macam tu manusia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ni kat sini Allah Subhanahu Wa Taala kata, bagi orang tak percaya, it's okay untuk kau tak percaya. But you must know, setiap kita punya keputusan hidup, dia ada konsekuen, kata Allah SWT. Kalau kita tak percaya tentang neraka, ya, kalau kita tak percaya neraka, dan kita hidup berpandukan yang neraka tu tak ada. Maksudnya macam ni, bila orang yang fikir neraka tu tak ada, dia selamberok buat dosa tuan-tuan dan puan-puan. Dia selamberok, tu perkataan dia. Ya, dia tak kisah halal haram. Dia tak kisah halal haram. Allah kata tak apa, buatlah puih-puih kata Allah SWT. But you must know, just remember, inna a'tadna, ni surah Kahfi tuan-tuan dan puan ayat 29. Minta maaf ayat tak ada kat sini ya. Tuan-tuan dan puan boleh buka Quran nampak ayat yang saya baca ni. Tapi kata Allah SWT, apa yang kamu buat, every action dia ada konsekuen. Konsekuen bagi orang yang ambil mudah neraka ni kata Allah SWT, inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Nanti bagi orang yang zalim. Maksud orang zalim apa? Kami dah bantu dia ni bagi Quran, bagi Rasul, bagi hadis. Nak bantu dia supaya hidup senang dua-dua dunia. Akhirat senang, dunia pun senang. Dia tak nak ikut cakap kami. Itu maksudnya zalim tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia zalim terhadap diri dia sendiri. Kata Allah SWT, never mind, it's okay. Nanti hari kiamat, nanti kami lungguk orang semua masuk neraka. Naran ahata bihim suradiquha. Kenapa ayat tu ahata bihim suradiquha?
Sebabnya Allah SWT tahu nanti bila orang masuk neraka, tuan-tuan dan puan, dia nak lari. Dia nak lari. Kata Allah SWT, jangan harap. Sebab nanti ahata bihim suradiquha. Dia punya api dia tu sendiri akan menjulang-julang, apinya sendiri akan kepung kamu. Tak dapat nak lari dah pada dalam neraka ni kalau ditakdirkan masuk tu. Dan kata Allah SWT, kita tahu neraka tu panas. Bila panas apa tuan-tuan dan puan-puan? Jawab hawi lah, tu sebab minum air, betul tak? Jawab hawi. Nak minum air dekat neraka tu boleh tak? Boleh. Kami bagi air. Ya, wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kami bagi air, tapi kami bagi air special. Nama koktail. Koktail tu apa? Dia air yang panas mendidih. Yang panas mendidih, dia punya panas tu, just imagine, kata ayat ni, kau baru dokean kan kita nak minum letak dekat mulut, betul tak, Puan? Belum minum lagi. Baru letak dekat sini, yashwil wujuh. Disebabkan air ni terlalu panas, ni muka ni luluh, tuan-tuan, luluh. Just imagine, boleh buat main ke benda ni, kata Allah SWT. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Itulah minuman yang paling teruk, dan itulah tempat berehat yang paling menakutkan, kata ayat ni. Kata ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, ya. So kenapa saya cerita benda ni, tuan-tuan dan puan-puan? Nak cerita tentang neraka ini, dia bukan benda main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya tak kata tuan-tuan dan puan-puan ambil ringan neraka, tak. Sebenarnya apa yang saya cakap ni, sebenarnya saya sedang cakap dengan diri saya sendiri. Sebab kita kena sentiasa diperingatkan tentang perkara-perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebab saya pun ada waktu saya lalai, ada waktu malas nak berzikir, ya. Ada waktu dia, tuan-tuan dan puan-puan, ada waktu. Sebab tu ni saya nak cerita, tuan-tuan dan puan-puan. Ni dulu perkara ni tok guru saya yang ajar. Dia cakap, Ashraf, dia kata, kalau kita malas berzikir, ya, rajin-rajinkan dalam poket tu, bukan bawa tasbih. Dia kata tasbih tu bawa juga. Satu lagi dia kata bawa lighter. Ini teknik ya, tuan-tuan dan puan. Saya tak kata benda ni daripada Rasulullah apa. Ni dulu teknik yang tok guru kami ajar kami supaya kami ni jenis rajin sikit berzikir. Saya pun tanya, kenapa kena bawa lighter, tok guru? Dia kata macam ni. Kalau rasa malas berzikir, ambil lighter tu, nyalakan kejap, lepas tu letak tangan kat situ. Tengok tangan tu boleh tahan seminit, boleh tahan tak? Dia kata macam tu. Cuba try. Dia kata macam tu. Kalau malas tu. Cuba try. Tak boleh, tuan-tuan puan. Saya letak 3 saat pun saya rasa dah panas. Belum kena api, pegang lighter tu pun dah rasa panas dah, tuan-tuan puan. Kenapa? Maknanya tok guru kami nak bagi, ini macam exercise lah, latihan. Nak mengingatkan tentang neraka ni is real. Kalau api yang cinonet yang kat dunia ni pun hampa dah tak tahan dah. Jangan haraplah nak tahan api kat neraka. Saya kadang-kadang ada buat benda tu, tuan-tuan dan puan. Tapi yang ni saya cerita ni bukan daripada petua mana-mana. Ni cerita tentang dulu tok guru kami ajar kami, tuan-tuan dan puan, ya. Supaya kita dapat sedar bila dah bakar tangan tu, tuan-tuan dan puan, ya. Kita pun rajin lah, baik daripada bakar tangan tu, baik kita pegang zikir, berzikir lebih banyak. Tu cara nak sedarkan diri lah, tuan-tuan dan puan, ya. So sambung balik cerita tentang neraka tu tadi. Apa yang ayat surah Kahfi ayat nombor 29 ni cakap, itu baru teaser, tuan-tuan dan puan-puan. Baru cerita minum air, baru cerita hampa baru masuk tu. Baru masuk, kemudian nak lari tiba-tiba dan tak boleh lari, kemudian kita kena serekup dengan api neraka tu, dan kita rasa panas, kita pun pergi jumpa abang malaikat, kan ada malaikat penjaga neraka, betul tak? Kita pun jumpa abang nak minta air lah, hawi lah. Abang tu pun hulur air kat kita. Kita rasa sedap ni, oi, best minum hancur muka, tuan-tuan dan puan-puan. Ini baru appetizer, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hampa rasa hampa tahan nak pergi tengah-tengah api tu. Macam itulah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Hampa rasa nak buat lawak dengan channel yang cukup teruk ni. Bahaya, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, dekat neraka tu siksaan yang paling ringan ialah apa? Kata Rasulullah SAW, inna adna ahlin nari azaban yanta'ilu bina'laini minan nar yaghli dimauhu min hararati na'lai. Ini hadis sahih. Maksud dia apa? Siksaan yang paling ringan, tuan-tuan dan puan-puan, ialah apa? Ialah nanti kita pakai kasut, kita pakai sandal, kita pakai selipar. Kasut tu dia panas, tuan-tuan dan puan-puan. Ni bukan kasut Skechers ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kasut panas. Ya, kasut panas. Dia panasnya api kasut tu
Kita sarung ya, mendidih otak. Just imagine apa yang berlaku kat badan. Kalau otak yang paling jauh daripada kaki itu pun dah mendidih, agak-agak badan apa jadi tuan-tuan dan puan-puan? Kita takut tuan-tuan dan puan-puan, kita takut. Kita takut ya. Takut apa? Takut kalau kita pandang neraka ni macam tak berapa serius, takut nanti kita yang kena, na'udzubillahi min zalik. So itu yang pertama yang Rasul ajar, kena minta perlindungan daripada azab api neraka, sebab benda ni important. Importantnya apa? Kalau ditakdirkan orang masuk neraka, dia dekat sana, hidup dekat sana cukup lama, dia tak ada expiry date. Ini yang paling kita takut tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Yang keduanya apa? Kita minta supaya lindungi daripada azab kubur. Saya cuba cepat sikit ya tuan-tuan dan puan. Minta maaf berasa masa macam dah nak habis ni. Saya cuba cepat sikit ya. Nabi kata kita minta bukan sekadar berlindung daripada azab neraka ya, tapi minta berlindung daripada azab kubur. Ya, kata ulama, orang-orang yang bila dia masuk dalam kubur, sebenarnya dia dah boleh tahu nanti hari kiamat hidup dia, masa depan dia cerah ataupun tidak. Sebab nanti hari bila masuk dalam kubur ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sentiasa diperlihatkan. Bila hari kiamat itu berlaku, kita duduk neraka ke, kita akan duduk dekat syurga. Tiap-tiap hari akan tunjuk kesudahan kita, syurga ataupun neraka. Dan perkara ni kita takut tuan-tuan dan puan-puan. Buatnya yang kita tonton tiap-tiap hari, neraka, mampu kita. Kita nak nanti tiap-tiap hari kita tonton syurga. Belum masuk lagi tapi tonton. Tonton ya. Kita harap macam tu lah tuan-tuan dan puan. Kita harap nanti masa masuk kita ke dalam kubur tu tuan-tuan dan puan, kita jadi apa? Kita jadi orang yang Allah SWT lapangkan kubur. Lapangkan kubur. Allah tak hantar ular, Allah tak hantar kala jengking, Allah tak hantar azab-azab tersebut ya. Yang Allah hantar apa? Allah hantar burung. Ada hadis lain mengatakan orang-orang yang baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, nanti bila dia masuk alam kubur dia tak kena seksa. Dia tak kena seksa. Ya, even dalam Al-Quran pun ada kata orang-orang yang sentiasa istiqamah buat amal soleh ya, innallazina qalu rabbunallah summastaqamu. Dia buat dua perkara. Pertama, dia memang betul-betul nak jadi orang Islam, qalu rabbunallah. Yang keduanya, dia istiqamah buat amal soleh. Tak kiralah, ada orang istiqamah mengaji, ada orang istiqamah berzikir, ada orang istiqamah bersedekah, tak kira, tapi dia istiqamah. Dia memang tak tinggal buat benda tu ya. Orang macam ni, kata Allah SWT, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti masa dia nak meninggal nanti ya, ada malaikat turun. Malaikat turun tuan-tuan dan puan-puan, sambut roh kita. Ya, dia ada malaikat Israel, dia tukang cabut tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nanti orang yang baik-baik, saya doa tuan-tuan dan puan-puan, macam inilah layanan Allah bagi kat kita. Tolong doakan saya sekali supaya Allah layan saya nanti macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan. Apa layanan dia? Ada malaikat lain yang sama dengan malaikat Israel tu, dia iring. Dia iring roh kita. Sebab waktu tu roh kita berada dalam keadaan takut. Dia transition period ni memang menakutkan tuan-tuan dan puan-puan. Transition antara satu alam ke satu alam memang menakutkan. Ingat tak masa kita transition daripada alam dalam perut tu, kita transition masuk dalam dunia, kan semua baby menangis. Sebab dia takut. Dia rasa tak secure. Ni apa berlaku pada aku ni? Dulu duduk dalam perut elok ya. Tiba keluar panih lah, itulah, inilah, memekar lah, macam-macam. That's why dia menangis. Betul tak tuan-tuan? Siapa yang pamper kita pada waktu tersebut? Tu dua malaikat tu, mak abah kita. Dia peluk kita, dia jaga kita. Kita pun diam, mata terkebil-kebil. Ya, betul, ingat tak tuan-tuan? Dah tak ingat dah. Ni bukan saya pun tak ingat. Saya ingat ni sebenarnya pengalaman saya tengok anak saya. Itu cerita dia. Ya. Saya pun tak ingat. Tapi saya yakin itulah mak abah kita buat masa mula-mula kita lahir dahulu. Kita takut, mak abah kita layan kita dengan baik. Betul tak tuan-tuan? Nanti masa kita keluar daripada alam badan kita ni, masuk dalam alam barzah, alam kubur, ada malaikat datang juga. Malaikat ni dia akan pamper kita. Dia akan relaxkan kita. Dia kata apa? Hampa jangan takut nah. Hampa jangan risau. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ni nak bagi tahu berita baik nah. Nanti hampa semua nanti masuk syurga. Belum masuk lagi. Masuk syurga tu insya-Allah. Kami tahu lah. That's why kami datang nak bagi hampa ni semua relax sikit. Kita harap macam tu layanan kita tuan-tuan dan puan. Dan nanti malaikat tu nanti ada hadis lain pula mengatakan orang-orang yang baik-baik ni nanti dia bawa dalam roh-roh dia tu masuk dalam dia pergi masuk dalam paruh seekor burung. Burung tu punya besar, paruh dia tu dia masukkan semua roh dekat situ tuan-tuan dan puan. Dan roh dia tu macam lut sina, paruh dia tu macam lut sina lah. Burung tu apa dia buat? Dia pergi terbang, dia keliling syurga.
Dia macam bawa travel lah tuan-tuan dan puan. Masuk belum lagi, tapi bawa travel. Jalan-jalan. Nanti dia tunjuklah kat sini rumah kamu, sini tingkat 2, ni tingkat 3. Dia pusing tuan-tuan dan puan sampai hari kiamat. Kita harap roh kita macam tu tuan-tuan dan puan. Selalunya masa kita pergi jalan-jalan, kita tak rasa masa panjang. Betul tak tuan-tuan dan puan? Tahu-tahu ya, dah petang. Dah petang. Kita harap macam itulah. Sebab tu Rasulullah SAW ada hadis lain mengatakan, ada orang yang waktu alam barzah, kan alam barzah ni, alam roh ni, alam kubur ni panjang. Waktu dia mungkin beribu tahun. Tapi ada orang, waktu dia nanti bangkit pada hari kiamat, dia cakap, apa salah aku tiba-tiba dah bangkit ni? Sebab dia rasa benda ni kejap sangat. Sebab dia rasa syok, tuan-tuan dan puan-puan. Rohnya dilayan dalam keadaan baik. Begitulah yang kita harapkan. Itu nombor 2. Yang ketiganya, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kemudian baru Nabi kata, minta perlindungan yang hak-hak dunia pula. Yang kita nak minta apa? Minta perlindungan supaya kita ni dijauhi daripada fitnah waktu kita hidup dan fitnah selepas kita meninggal. Fitnah ketika kita hidup ni semua kita tahulah tuan-tuan dan puan ya. Ujian orang nak mengenalkan kita, orang nak zalimkan kita, ataupun ujian-ujian dalam bentuk Allah bagi kita dugaan yang kita tak mampu tanggung. Itu semua kita tahu. Tapi apa maksud ujian selepas kita meninggal? Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Kita tak maulah nanti bila kita dah meninggal, kita diberi lagi ujian-ujian yang datang daripada dunia. Maksudnya apa? Kita ni dah meninggal, kita orang baik, selalu beramal soleh dan sebagainya. Tapi kita risau anak-anak kita yang masih hidup tu boleh jadi fitnah kepada kita. Ini yang paling kita risau. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang kita bila umur dah macam ni, kita rajin nak cari ilmu, belajar ilmu dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kita takut ni. Kita lupa nak pastikan anak-anak kita tahu apa yang kita tahu sekarang. Kita takut nanti bila kita dah meninggal, anak kita yang ke atas itu dia jadi burden untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini maksudnya fitnah, waktu kita hidup pun tak mau, waktu kita meninggal pun tak mau. Kita tak mau macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. That's why Rasul selalu bagi tahu, ya, bila anak ni cerita pertama mesti cerita tentang agama dulu. Nak ajar sebelum nak cerita dia ni pandai matematik, sains ke apa ke itu ni, dia pandai agama dulu. Dia bukan cerita pandai agama, tahu mengaji ataupun tahu semayang. Tak, dia cerita tentang pandai dari sudut dia ni sayang ke tidak Allah SWT. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, perkataan pandai agama tu. Dia ni sayang ke tidak Allah SWT. Dia ni dalam hidup dia ni dia pentingkan agama ataupun tidak. Tengok apa hobi dia sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Tengok apa yang dia baca, apa yang lifestyle anak kita macam mana. Agak-agak dia ni boleh jadi soleh ke dengan lifestyle yang macam tu. Kita kena cek tuan-tuan dan puan-puan sebab dia ada kena mengena. Itu maksud dia, ada kena mengena. Itu kita risau. Dan yang terakhir, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ni last minta maaf terlebih sikit tuan-tuan dan puan-puan ya. Fitnah dajjal ni apa? Dajjal ni maksudnya penipu tuan-tuan dan puan. Kalau anda nak tanya saya, Dajjal tu maksudnya apa? Dia memang merupakan satu makhluk yang Allah akan datangkan pada hujung nanti sebelum nak berlakunya kiamat. Dia akan memesongkan iman manusia. Tapi perkataan Dajjal itu sendiri maksudnya penipu. Penipu ya. Dajjal ni kita gerun tuan-tuan dan puan sebab dia boleh confusekan kita daripada kebenaran. Dia boleh pusingkan kita daripada kebenaran. Dia ni satu makhluk yang ada power. Dia tunjuk langit, langit yang tak pernah hujan, tiba-tiba jadi hujan. Itu powernya Dajjal tuan-tuan dan puan. Dia tunjuk bumi tu gersang, tiba-tiba keluar tumbuhan. Dia tunjuknya mayat tu pun tuan-tuan dan puan boleh hidup balik. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi orang yang hidup pada zaman Dajjal ni, just imagine kalau kita hidup pada zaman Dajjal dan kita jumpa ada satu makhluk yang ada capability buat benda tu, agak-agak kita nak ikut ke tidak tuan-tuan dan puan? Silap boleh terikut lah tuan-tuan dan puan. Sebab dia boleh buat benda yang impossible kita boleh buat. Betul tak tuan-tuan dan puan? Silap-silap kita jangan fikir, saya tak terikut ke Ustaz. Belum tentu tuan-tuan dan puan. Kata Tok Guru kami, tuan-tuan dan puan, ni kata Tok Guru kami, kita ni bukan sekat Dajjal yang betul tu kita kena tipu. Dajjal yang bukan Dajjal pun dah banyak menipu. Dajjal yang bukan Dajjal pun kita dah banyak menipu atau tipu sekarang. Apa maksudnya? Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Dajjal ni kan makhluk jahat. Tapi dia pandai camouflage. Dia pandai camouflage. Kita nampak dia ni power dan dia boleh buat baik tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita terikut. Zaman kita lah ni Dajjal tak keluar lagi, tapi orang cakap debu-debu Dajjal pun kita dah banyak kiok dah tuan-tuan dan puan. Maksudnya macam ni.
Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan minta maaf. Ni saya nak cerita supaya kita nampak tuan-tuan dan puan-puan betapa pentingnya tentang ilmu agama kita pasakkan betul-betul supaya kita dapat tahu mana satu betul-betul, mana satu perkara betul yang kita ikut betul-betul, mana satu perkara yang tak betul yang kita betul-betul tak ikut. That's why ada satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tolong guide kami, tolong tunjuk kami mana satu benda betul yang kami betul-betul nak ikut. Wa arinal batila warzuqna tinabah. Mana satu benda yang tak betul, tolong jauhkan kami. Kenapa saya kata macam tu tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Sebabnya macam ni. Kita ni berada di zaman ada orang yang terus terang dia ni ahli maksiat, dia buat jahat, dia munafik. Ni kalau nak bagi mudahlah, dia ambil rasuah, macam itulah ya. Dia kaki perempuan sebagai contoh. Ya, dia memang jenis amal ibadah tak jaga, tapi disebabkan dia ni harta dia lebih, disebabkan dia ni ada pangkat lebih, disebabkan kita ni nampak ada kepentingan sikit dengan dia, kita pun puja orang macam ni. Kita pun ikut cakap orang macam ni. Padahal kita tahu harta, kalau dia ni orang kaya, dia ni ambil harta daripada jalan salah, rasuah, penipuan dan sebagainya. Dia ada pangkat, tapi pangkat dia tu dia banyak buat zalim kepada orang. Orang macam ni baru tahap debu dajal, kata tok guru kami. Macam ni pun ada ramai manusia terikut tuan-tuan dan puan-puan. Jangan haraplah nanti kita kata waktu dajal dah ada, kita tak terikut dengan dajal. Debu dajal pun kita dah kalah tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati. Hati-hati. Zaman kita sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, ni cerita anak-anak kita pula. Cuba tengok anak-anak kita sekarang ni banyak terpengaruh dengan apa? Dengan artis sebagai contoh. Ya. Banyak terpengaruh kalau lelaki pemain bola dan sebagainya contohnya. Kalau artis cakap semua betul. Kalau artis buat salah, semua kena husnuzon. Semua kena husnuzon. Tapi kalau alim ulama cakap, semua skeptikal tuan-tuan dan puan. Semua skeptikal. Kalau alim ulama tergelincir cakap, salah sikit je. Oh, kena bantai. Punya teruk. Macam contoh baru-baru ni Ustazah siapa nama dia tu, ada satu ustazah saya lupa. Ni Prof Mawaya lah. Kan ada isu baru-baru ni, Prof Mawaya adalah slip of tongue lah, tercakap silap sikit lah. Kan? Macam-macam orang bantai tuan-tuan dan puan-puan. Padahal orang tu nak cakap benda baik, betul tak? Tapi twist sana, twist sini. Ini kita berada di zaman tu tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak kita berada di zaman tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak percaya, tengok tempat anak-anak kita lepak TikTok dengan Twitter, tengok macam mana dia punya language, tengok macam mana dia punya perbincangan. Saya ikut pun, saya tengok, takut tuan-tuan dan puan-puan. Takut tentang mindset generasi kita sekarang. Masya Allah, tabarakallah, jauh sungguh terhadap agama. Tak payah ceritalah doa ni tuan-tuan dan puan, akhirat-akhirat ni, jangan ceritalah. Benda-benda yang macam ni pun dah ramai yang kiok. Ini semua permainan yang permainan syaitan yang perlu kita takut tuan-tuan dan puan. Maka kita perlu ada standard. Standard kita kena kenal mana satu betul, mana satu palsu. Apa ubat dajjal tuan-tuan dan puan-puan? Rasul dah bagi. Ini vaksin supaya kita dapat dihindari daripada fitnah dajjal. Sama ada debu dajjal ataupun dajjal yang betul-betul tu nanti. Apa vaksin dia? Apa immunity dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Sebab itu Rasul SAW ada pesan, barang siapa yang jaga beramal dengan 10 ayat awal surah Kahfi, dia akan terlindung daripada fitnah dajjal. Ya, kita selalu baca surah Kahfi hari Khamis, ya. Malam tu kita baca ataupun hari Jumaat. Kenapa surah Kahfi dia boleh menjadi satu surah pelindung kepada dajjal? Sebab surah Kahfi, tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita kena belajar tafsir ataupun tadabbur lah, baru kita faham ya. Surah Kahfi ada cerita 4 kandungan utama yang boleh protect kita daripada terkena fitnah dajjal itu tadi. Sama ada dajjal betul ataupun debu-debu dajjal. Apa fitnah? Apa ujian dia? Pertama, ujian iman tuan-tuan dan puan-puan. Ini cerita Ashabul Kahfi. Dia sanggup lari dalam gua sebab nak protect iman dia. Sama juga macam ada tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya ada jumpa ada seorang kawan saya. Ni very good story. Saya nak cerita last ni tuan-tuan dan puan. Anak dia tuan-tuan dan puan-puan, anak dia muda-muda tapi dia tak ada handphone. Ya, handphone dia ada tapi handphone jenis Nokia, bukan handphone yang boleh masuk Facebook, boleh masuk TikTok, boleh masuk Twitter tu. Saya tanya, anak kau kenapa tak suka benda ni? Sebabnya ni kata dia tuan-tuan dan puan, nak protect iman. Kalau masuk kat sana iman boleh gugur untuk budak-budak muda ni. Anak dia pula jenis baik tuan-tuan dan puan, dia sanggup tak ada benda tu.
Daripada nanti kalau ada benda tu tuan-tuan dan puan, depa baca benda tu lagi banyak daripada depa baca Al-Quran. Kita tak tahu apa yang akan masuk dalam mindset depa bila mereka open kepada all that kind of tuan-tuan dan puan pun tahulah benda tu, ya. Kalau kita kata nanti dia tahulah cari buruk ataupun cari baik, tuan-tuan dan puan. Tak, tuan-tuan dan puan. Kita yang dah umur 40, 50 ni pun kadang-kadang terikut-ikut juga dengan rentak media sosial. Jadi kita kena hati-hatilah tuan-tuan dan puan, ya. Itu ujian iman. Kalau Ashabul Kahfi sanggup berlindung dalam gua, orang kata dia kuno ke, orang kata dia kolot ke, orang kata dia tak up to date ke, dia sanggup duduk dalam gua sebab nak protect iman, sebab dia tahu yang paling mahal adalah iman. Bukan yang paling mahal tu moden, tuan-tuan dan puan, ya. Sangat bagus untuk kita belajar. Nombor 2 apa tuan-tuan dan puan? Minta protect daripada ujian materialistik. Ini cerita 2 pemilik kebun. Tuan-tuan dan puan bacalah. Saya kalau panjang lagi kan jadi kuliah tafsir surah Kahfi pula, ya. Tapi cerita dia ujian materialistik. Maksudnya apa? Ada orang bila dapat sedikit harta Allah bagi, dia rasa macam dia terror sangat. Ada ya, 2 pemilik kebun, very good, ya. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahlihi ma jannataini min a'nab wa hafafna bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatani atasukulaha wa lan tazlim minhu syai'a. Very good, tuan-tuan dan puan boleh tengok lepas ni. Nombor 3 apa tuan-tuan dan puan? Ini bahaya, ujian ilmu. Ujian ilmu tuan-tuan dan puan. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita ni kadang-kadang mungkin kita tak kaya tapi kita ada banyak ilmu. Tapi ilmu yang ada tu membuatkan kita makin sombong. Kita rasa kita makin pandai. Ini sebenarnya elok kena kepada ustaz-ustazah macam saya ni tuan-tuan dan puan. Kita ni banyak ilmu, banyak cakap, banyak tahu macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau kita tak beramal, maknanya kita ni useless tuan-tuan dan puan. Ini pesanan memang setepek kena kepada saya sebenarnya. Sebab kita ni banyak ilmu agama, kalau tak buat apa yang kita tahu tu, mampu kita nanti Allah Subhanahu Wa Taala tanya. Hati-hati, dulu Nabi Musa pernah kena ujian tersebut. Ya, pernah kena ujian tersebut. Maknanya apa? Nabi Musa rasa dia nabi, dia rasa dah bagus dah ni. Dia dapat cakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ada rasa bagus masuk kerana ada ilmu lebih ini, Allah SWT hantar satu orang, biar Nabi Musa belajar daripada orang tu. Kamu rasa kamu pandai, ni ada orang, dia lagi pandai daripada kamu. Nama dia siapa? Nabi Khidir, ya. Ini ujian ilmu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini cerita tentang ustaz-ustazah, orang yang ada PhD, orang yang ada ilmu. Ya, orang yang ada ilmu, tak kira apa-apa ilmu. Kalau kita rasa kita tiba-tiba jadi biskut Mary tu, biskut Mary tuan-tuan, kembang ni rasa dengan ilmu kita tu, hati-hati. Tak kira apa pun ilmu anda, gelaran anda. Al-Hafiz pun boleh masuk neraka kalau bangga dengan ilmu. Na'udzubillahi min zalik. Ini pesanan kepada diri saya tuan-tuan dan puan. Satu lagi dalam surah Kahfi apa? Ujian kuasa. Ujian kuasa. Ujian kuasa dalam cerita mana? Zulkarnain. Ini kuasa bahaya tuan-tuan dan puan, ramai orang tergolek kat situ, ya. Ramai orang tergolek kat situ. Saya tak nak panjang mana-mana tuan-tuan dan puan. Tapi itulah yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Doa pertama. Dia sebenarnya ada doa lagi tuan-tuan dan puan. Doa kedua, doa ketiga, doa keempat, tapi minta maaf banyak-banyak saya tak dapat nak habis doa kedua, ketiga, keempat tu. Masa kita pun dah terlebih. Saya minta maaf banyak-banyak sebab ambil banyak masa tuan-tuan dan puan. Dan saya harap apa yang saya kongsikan Next session ni. Lagi next. Saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Serahkan majlis kita kepada Ustaz, sebelum tu Ustaz, mungkin Ustaz share tunjuk skrin jap, 1 2 3 4 kita ambil gambar kejap. Dah tunjuk skrin kan sekarang? Rasanya saya sedang tunjuk skrin rasanya. Doa 1, doa 2. Doa 2 ni. Okey, doa 2. Ni siapa yang ambil gambar boleh ambil gambar. Doa 2 ni saya cerita sikit. Ini doa yang tadi, doa 1 ni Rasul selalu baca sebelum bagi salam. Yang ni popular, semua orang, ramai orang dah amalkan. Ni tadi yang saya cerita doa 1. Doa 2 ni Rasul selalu baca dalam sujud. Okey. Ni dia. Allah firli zambi kullahu dikahu wajillahu awalahu akhirahu alaniyatahu wa sirrahu, ya. Ni doa 2. Ambil gambar ana. Okey. Doa 3 yang ni. Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alamtu. Yang ni Rasul selalu baca sebelum bagi salam. Okey, ya. Dan okey. 4, ini doa nombor 4, ini pun Rasul selalu baca sebelum bagi salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Doa nombor 4, 3 dengan 2 ni sebenarnya dia ada kaitan. Tapi nanti ada masa lain nanti saya akan cerita. Okey. Dan doa ini juga
Yang ajar kepada kita ialah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali. Nanti kalau ada masa kesempatan lain, nanti saya akan cerita background kenapa doa ini dibaca, insya-Allah. Kalau InsyaAllah. Aunty, I think kita nak Ya. kita nak sambung lagi sebab malam kita still want, I think I want another session to complete the doa Aunty. Oh, buat Ustaz. InsyaAllah. Ustaz punya ke-8 Dengan Ustaz. Kita Ke-8 cari Ustaz punya date yang ke-8 sebab tak puas lah. Pendek, cepat sangat masa berlalu. okey, ini just nak share. Saya nak share, saya ada satu e-book cerita tentang doa-doa yang bagus-bagus mustajab daripada Al-Quran. Saya nak share, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak, boleh download secara percuma. Ada 7 doa grade A. Dekat link tersebut kalau nak. Ya. Sebenarnya cerita tentang doa ni, the best doa ever ialah doa yang Allah sendiri share dalam Al-Quran. That's the best doa ever. Kemudiannya doa yang Rasul amalkan, barulah selepas itu doa dari para alim ulama, dan kemudiannya doa yang kita sendiri minta. Nah, yang ni saya ada share beberapa doa yang bagus diamalkan based on our situation and difficulty. Yang boleh kita amalkan daripada Al-Quran. Boleh download secara percuma dekat link tersebut, ya. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Minta maaf banyak-banyak terlebih masa sikit. Saya sebenarnya teruja jumpa dengan orang-orang baik, orang soleh, alim dalam grup ni. Saya minta maaf banyak lebih sikit, ya. Kalau ada tersilap kurang tu, saya minta maaf banyak, ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah SWT. Ustaz Asraf ni kerja dia postman, ya, dia tak ada apa-apa. Ni Ustaz Asraf ni orang yang banyak dosa, orang yang baru bertatih nak bertaubat, nak beristighfar, tapi tu lupa balik, lepas tu buat maksiat balik, lepas tu nak belajar balik. Itu yang saya buat tiap-tiap hari, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau ada baik tuan-tuan dan puan-puan, kita Allah SWT. Ustaz, sorry, tadi saya tengok komen. Ya. Ustaz, ada orang yang tak sempat nak screenshot. Kalau Ustaz tak keberatan, tengok balik yang 2, 3, 4, bagi peluang orang ambil gambar je. Ustaz, Okey, cuba 2. Siapa yang nak ambil gambar? dah, ya. Okey, 3. Nombor 3. Oh, doa ni sangat beautiful. Bila saya baca dia punya maksud, saya dapati Rasul ni bila minta memang brilliant lah, memang brilliant. Nanti kalau ada another session, nanti saya akan cerita why Rasul minta benda ni. Ini bukan doa tahajud tu Ustaz. Yang ni begini. Bukan doa tahajud tu. Doa ni kalau kita tengok dari hadis, maknanya kita tengok daripada resource awal dia. Ini merupakan doa yang Rasul baca ketika baginda nak bagi salam. Solat apa? Tak kira mana-mana solat. Cuma ada ulama mengkhususkan, tu perkataan dia. Ulama mengkhususkan elok baca waktu solat tahajud. Macam tu. Tapi kalau kita tengok resource awal, ini merupakan doa yang Rasul amalkan dalam sebelum baginda bagi salam. Maknanya nak baca dalam tahajud pun boleh, nak baca dalam solat biasa pun boleh, mana sempat. Sebelum bagi salam ni 3. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, kalau saya tanya saya baca semua doa ni sebelum saya bagi salam. Sebab dia pendek ni, tak banyak. InsyaAllah. Maaf ya Ustaz, nombor 3 Ustaz saya terlepas. Nombor 3 doa 3. Boleh. Ini doa istighfar. Nanti ada kesempatan lain, nanti kita sama-sama bedah lah. Saya ni syok tau kalau kita baca doa tapi kita faham dulu doa tu. Baru sedap. Betul tak? Baru sedap. Dah ya? Okey, so insyaAllah saya nak buat lagi satu sesi dengan Ustaz untuk sambung doa 2, 3, 4. InsyaAllah. Saya kalau diberikan Dapat nanti boleh kan? InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak Ustaz. Nanti lagi untuk 3 doa sebab sekarang ni satu sesi baru kita habis satu doa. So maknanya lagi 3 sesi ke satu sesi boleh habis sekali. Saya rasa kalau kita nak go through doa 2, 3, 4 ni another one session sebab topik dia sama. Topik dia sama. Jadi saya nak detailkan itu mudah. Jadi esok saya call Ustaz yang masa kita cuba dapatkan jadual Ustaz ya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak. Terkesan sangat. Jazakallahu khair Ustaz. Kita sepatutnya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz sebab Ustaz dah menjedekahkan lebih masa kepada kita.
Lapar ni nak makan lepas ni. Boleh pula tolong Ustaz. Allah Sila. membalasnya. Terima kasih Ustaz. Ini saya dia buat masak apa ikan apa 3 rasa tu apa nama itu? Oh, Masya Allah. Siakap. Siakap 3 rasa. Saya tanya bila pandai buat siakap 3 rasa ni, dia kata Grab ajar dia. Dia cakap macam tu. Kan apa maksud dia? Sekarang ni senang. Grab macam dia. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Ustaz, last Ustaz, doa nombor 3. Maaf ya Ustaz. Okey, boleh. Okey, ni nombor 3. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih ya banyak kepada tuan-tuan yang sudi hadir pada malam ni. Minta maaf nah kalau ada salah silap mana-mana ya. Minta maaf. Ini bukan Halalkan ilmu Ustaz. tuan-tuan dan puan-puan dalam grup Isyirah ni, saya tengok ustaz-ustaz dia hebat-hebat. Tu sebabnya bila Raja Azmi minta saya masuk bagi ceramah, saya sebenarnya takut sangat. Rasa orang yang dah biasa terima ilmu daripada alim ulama. Ini saya ni orang postman je, malu. So saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap dan mana-mana saya cakap tadi. Kalau ada baik kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Minta diri dulu ya. Minta diri.